Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, apa khabar tuan-tuan dan puan? Malam ni sihat? Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Jadi kita malam ni Alhamdulillah Allah bagi kesempatan sekali lagi untuk kita bertemu di kita panggil ya kuliah online kita, dan insya-Allah pada malam ini giliran kitab Al-Akhlaq ya, kitab Akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasal kepada hadis-hadis yang sahih ya, yang diberi fokus kebanyakannya ialah daripada Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan insya-Allah ya kita akan mula berbincang ya tentang bab zuhud ya. Kita dah bincang sebelum ni tetapi belum berakhir. Insya-Allah pada malam ni muka surat yang ke-296 ya. 96. 296. Jadi mari sama-sama kita memberikan perhatian kepada perbincangan ya, dan insya-Allah kita punya perbincangan ya dimulai dengan bab beberapa motivasi untuk berlaku zuhud ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Beberapa motivasi untuk berlaku zuhud. Yang pertama, tuan-tuan kena ingat ya, apa makna zuhud. Ya, secara zuhud secara makna ya ataupun secara bahasa, zuhud ni makna apa tuan-tuan? Ya, secara umum bila kita sebut zuhud, apa makna zuhud? Ya, zuhud maknanya apa? Ya. Apa tuan-tuan? Yang tuan-tuan dah ketahui selama ni. Kalau biasa orang dengar orang kata zuhud, ya apa makna zuhud? Zuhud maknanya ambil dunia ke tinggal dunia, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita sebut zuhud biasanya dikaitkan dengan meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia ya, tapi meninggalkan dunia. Bukan pergi planet lain, bukan ya, masih duduk di dunia, tetapi dunia bagi kita hanya sebagai means saja. Hanya sebagai sarana ya, sebagai cara saja untuk kita panggil ya, mencapai redha Allah. Memang kalau sekali kita dengar susah hati kita tuan-tuan ya. Sebab kalau nak tinggal dunia ni maknanya adakah semua harta kita bagi pada orang? Tidak. Ya, tak ada makna begitu pun tuan-tuan ya. Jadi dari segi kita panggil ya, dari segi bahasa ya, bila disebut zuhud tu maknanya orang yang orang yang rasa cukup dengan apa yang dia dah ada. Ya, apa yang kita dah dapat selama ni, macam-macam Allah dah bagi tuan-tuan. Ya, dan oleh kerana itu dia merasai bahawasanya apa yang ada, apa yang Allah telah bagi kepada dia itu sudah mencukupi. Ya, bukanlah makna tak bekerja, bukan makna bisnes tak jalan, bukan makna factory tak buka, bukan makna macam tu. Kegiatan kehidupan harian jalan macam biasa. Cuma kita punya tanggapan kita terhadap perkara-perkara tersebut, dia bukan prioriti dalam hidup lagi tuan-tuan. Ya, prioriti dia untuk mencari redha Allah. Kerja macam biasa, ya, ibadah macam biasa, tambah lagi bagus, ya. Tetapi pandangan kita, ya, perspektif kita terhadap dunia itu bukan macam dulu lagi. Ya, sebab kebanyakan benda kita dah rasa, kebanyakan benda kita dah dapat, tuan-tuan. Ya, jadi kita hanya meneruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah, ya, laksanakan kerja macam biasa, ya. Tetapi dunia sudah bukan prioriti kita lagi, ya. Prioriti kita adalah akhirat. Bukan tinggal dunia, maknanya tinggal dunia tu bukan maknanya keluar rumah besar, tak duduk rumah besar dah, kena pindah rumah lain, tak, ya. Kereta besar kita tinggalkan, bukan, ya. Kehidupan kita sebagai businessman, ya, sebagai businesswoman, sebagai orang yang ada jawatan kita tinggalkan, bukan, ya. Jangan salah sangka tuan-tuan, jangan salah faham. Kita tak tinggalkan dunia dari segi jawatan, dari segi tanggungjawab kita tak tinggalkan. Cuma pandangan kita terhadap dunia tu kita ubah, itu saja tuan-tuan. Ya, kita akan dapat lebih lanjut bila kita baca apa yang tertulis dalam kitab kita ni, insya-Allah, ya. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya, ya. Boleh berhentikan ustaz di mana-mana, ya.
supaya perbincangan kita tu ada manfaat. Tidaklah sekadar nak menghabiskan silibus saja tuan-tuan ya. Okey, balik pada perbincangan kita lagi. Jadi bila kita menyebut tentang apa ya, bila kita menyebut tentang apa ni dunia ya ataupun zuhud ya, ia berkait dengan dunia kehidupan kita. Ada banyak hal yang boleh membina sifat zuhud. Macam mana kita nak hasilkan sifat zuhud dalam kehidupan kita, dalam hati kita tuan-tuan. Jadi yang pertama kita fikir kehidupan akhirat ya, fokus dia akhirat. Ya, kita buat apa saja fokus dia akhirat. Maknanya fokus dia Allah tuan-tuan. Ya, selalu kita buat sesuatu, kita consider apa orang cakap. Ya, kita consider sangat ya, kita pertimbangkan sangat. Nanti orang kata apa? Ya, bila kita rajin pergi masjid, bila kita rajin datang program ceramah ya, kuliah dan sebagainya, nanti kita kata apa pula orang kata? Orang kata kita dah jadi ustazah ke? Kita dah jadi ustaz ke, kita dah jadi wali ke, ya. Kita selalu ambil kira sangat apa orang cakap. Ya. Sedangkan kita tahu, ya, kita dengan masyarakat, dengan orang lain macam biasa. Ya, dia tidak mengubah kita punya hubungan dengan jiran ya, dengan apa ni, dengan keluarga yang lain, ahli keluarga. Kita tak ubah, ya. Kita masih berhubung dengan mereka. Bukan kita isolate diri kita, ya, tak bercampur dengan orang, tak. Sebab orang beriman adalah orang yang bercampur dengan masyarakat. Ya, orang yang masih pergi pasar, masih pergi kedai, ya, masih datang majlis-majlis sosial, masih. Ya, takkanlah oleh kerana kita dah kuat agama, bila orang datang, bila orang jemput kita datang majlis, kita tak pergi. Tak, tuan-tuan. Ya, lagi kita kena pergi. Ya, cuba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bila dijemput dan tidak ada halangan, Nabi akan hadir. Ya, cuma macam tadilah, ya. Nabi hadir itu kerana merasa tanggungjawab sebab telah dijemput. Dan Nabi melihat ketika Nabi sampai, Nabi datang, Nabi boleh memberi impak pada agama. Ya, Nabi boleh buat teguran, ya, Nabi boleh tunjukkan bagaimana cara sebenar ya berinteraksi dengan masyarakat, ya, Nabi boleh memberikan impak kepada masyarakat. Ya, sebab yang pertama mungkin dengan kedudukan kita orang hormat. Ya, jadi orang hormat dengan kita. Jadi bila orang hormat, kita gunakan peluang itu untuk memberikan nasihat, bukan dakwah tuan-tuan. Ya, memanglah dia punya apa kita panggil ya, dia punya general idea dia ialah dakwah ya, tapi dalam bentuk nasihat, mungkin teguran ya, secara subtle ya, bukan nak bercakap gunakan mikrofon apa semua, tak ya. Kita duduk bercakap dengan kawan, tanya apa khabar, alhamdulillah, macam mana, sihat, lama tak jumpa ya, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tak jumpa, masa PKP 2 tahun tak jumpa ya. Jadi kita tanya dia macam mana keadaan sekarang, kesihatan ya. Dia mungkin akan rasa orang ni dulu tak ada pun tanya aku tentang benda ni, sekarang ni dah berubah ya. Dia tanya, nampak dia lebih concern, nampak dia lebih sensitif ya dengan kita, nampak dia lebih mesra ya. Itu satu daya tarikan tuan-tuan ya. Orang akan apa ni bertanya-tanya ya. Dia kata, Datuk apa ni apa kita panggil ya, Datuk macam mana? Selama ni dia pun takut nak tanya kita. Pasal mungkin kita jawatan kita besar. Ya, kita CEO syarikat. Ya, kita apa kita panggil ya, kita orang besar dalam syarikat tu, ataupun dalam persatuan, ataupun dalam apa kita panggil ya, pasukan beruniform atau sebagainya. Ya, pangkat kita besar. Kita orang nombor 1, orang nombor 2, orang nombor 3. Jadi orang bawahan tak berani dengan kita. Ya, tetapi ya sekarang orang rasa mesra. Ya, orang rasa mesra ya. Dan orang boleh bergurau dengan kita ya, dalam batas-batas yang telah ditetapkanlah ya. Jadi kehadiran kita tu memberikan keceriaan pada orang lain. Itu dakwah tuan-tuan. Ya, itu dakwah. Ya, sebab dulu mungkin orang tengok kita sombong. Kita tak sombong tapi nampak macam sombong sebab sesuailah dengan jawatan kita. Ya, sebab kalau orang atas asyik nak bergurau, asyik nak bergelak ketawa, orang hilang hormat. Ya, jadi kita tak buat begitu. Dulu masa kita ada jawatan, sekarang kita dah bersara. Ya, kita dah pencen, kita tak pegang jawatan lagi. Ya, walaupun title tu kita bawa. Ya, orang akan kata apa kita panggil ya, kita ni somebody lah ya. Dulu pegang jawatan ni tapi dah bersara. Dan bila kita orang bawahan kita jumpa kita dalam majlis sosial ya, dulu dia rasa tak selesa dengan kita tapi sekarang dia rasa selesa. Ya, kita pun tanya, kita kata apa kita panggil, lama tak jumpa ya. Dia pun bagi tahu, alhamdulillah apa ni Datuk, alhamdulillah Tan Sri ya.
saya alhamdulillah ya setelah bersara ni banyaklah peluang bersama dengan keluarga. Dulu mungkin sibuk bekerja. Ya alhamdulillah boleh tengok anak-anak besar, boleh tengok cucu besar. Dulu anak-anak tak sempat nak tengok semua besar sebab sibuk kerja. Tapi sekarang alhamdulillah cucu-cucu ya walaupun bukan saya jaga tapi sempatlah tengok hujung minggu dapat main dengan cucu, dapat ajar alik bata pada cucu ya, boleh bagi nasihat pada mereka. Alhamdulillah much better lah ya. Kita pun kata alhamdulillah tu nikmat Allah bagi. Itu dakwah tu tuan-tuan. Ya, kemudian dia pun tanya, Datuk berapa cucu? Saya cucu ya, alhamdulillah 3 orang, 4 orang, 5 orang bagi tahu. Ya, cuma macam tadilah ya. Dulu dengan anak-anak mungkin saya tak sempat nak didik sangat sebab sibuk. Tapi alhamdulillah cucu-cucu ni ya kita dapat bagi masa lebih banyak. Ya, alhamdulillah cucu pun dah apa kita panggil ya, doa-doa apa kita panggil, doa-doa dalam kehidupan ni dah banyak tahu. Ya, dia kadang-kadang dia lagi lancar daripada kita. Ya, kita dalam bentuk ketawa gurau-gurau, tapi dia dakwah tu tuan-tuan. Ya, dia pun kata, "Oh, ya ke?" Nanti dia pun akan terfikir. Dia kata, "Alah, ya, aku dengan cucu tak macam tu." Ya. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat dalam sirah, ya, suatu hari ketika seorang sahabat datang jumpa Nabi. Ya, kalau dalam bahasa Arab yang betul, kalau a group of people kita panggil sahabah. Maknanya 3 orang atau lebih. Dia plural lah. Tapi kalau dia singular, kita panggil sahabi. Tuan-tuan kena catat macam tu. Kalau singular, sahabi. Kalau ramai, sahabah. Ya, jadi ada sahabi datang jumpa Nabi. Bila Ustaz kata sahabi, singular. Dia datang jumpa Nabi. Ya, tak lama lepas dia berbual dengan Nabi, tiba-tiba datang cucu Nabi. Ya, datang cucu Nabi dalam riwayat, ya, ada sebut dua-dua. Al-Hasan dan Al-Husin. Ya, dua-dua cucu Nabi, anak pada Fatimah dan Ali. Ya, Nabi ada cucu lain. Ya, tapi kebetulan pada masa tu 2 cucu ni yang ada bersama dengan Nabi. Sebab tuan-tuan kena ingat ya, rumah Fatimah dengan Ali berada di belakang rumah Aisyah. Rumah Aisyah di depan, rumah Ali dan Fatimah betul-betul di belakang. Maknanya berkongsi dinding. Ya. Dan selalu Nabi kalau tak ada di rumah Aisyah ya ataupun di rumah isteri yang lain, Nabi berada di rumah Fatimah ya. Nabi bermain dengan cucu-cucu baginda lah. Jadi apa yang berlaku ialah ya, cucu datang. Bila cucu datang ya, Nabi kucup cucu tu, Nabi cium ya cucu baginda. Yang lelaki tadi tengok, ya sahabi tadi tengok, ya. Dia kata ya Rasulullah, aku ada 10 anak tapi aku tak pernah buat macam tu. Ya, Nabi pun kata, ya, Nabi kata apa dalam hadis yang sahih? Nabi kata man la yarham la yurham. Orang yang tidak ya menyayangi, dia juga tidak disayangi. Maknanya tuan-tuan, kita sebagai orang yang lebih dewasa ataupun lebih tua, ya, walaupun dengan kanak-kanak, dengan orang bawahan, ya, kita kena sayang dengan dia. Bukanlah maknanya kalau staf kita pergi cium dia, bukan. Ya, tapi dalam konteks Nabi dengan cucu, ya, Nabi menyayangi, Nabi peluk, Nabi cium, ya, cucunya. Sesuailah dengan sifat ya hubungan antara cucu dengan datuk dia. Maka sahabat tadi bagi tahu, aku ada 10 anak ya Rasulullah, tapi aku tak pernah buat macam ni. Aku tak mesra dengan mereka. Aku garang. Ya, jadi aku tegas, bukan tak sayang, tapi tak tunjuk. Ya, maka Nabi pun sebut, ya, man la yarham, orang yang tidak menyayangi, tidak mengasihi, la yurham, dia tidak akan disayangi. Ya, lelaki tadi dapat apa? Ya, dapat nasihat, dapat ilmu bahawasanya dalam kehidupan, ya, kita kena sebarkan kasih sayang. Terutamanya kepada orang yang paling dekat dengan kita. Dah dapat ilmu tuan-tuan, ya. Bukan makna Nabi kena khutbah, Nabi kena ajak dia datang masjid, ya, Nabi kena naik atas mimbar, bukan tuan-tuan. Dakwah tu bukan macam tu. Dakwah tu dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita mampu buat, kita buat. Ya, jadi dengan sifat zuhud yang diajar oleh Nabi, ya, dengan sifat zuhud yang diajar oleh Al-Quran, maka seseorang itu akan memikirkan kehidupan akhirat. Nombor 1 tuan-tuan. Fikir kehidupan akhirat. Maknanya buat apa sekalipun, ya, mesti ada akhirat dalam minda kita. Ya, kita mesti akhirat minded tuan-tuan. Ya, bahasa ustaz ni gabunglah. Akhirat, ya, minded tu English kan, akhirat minded. Mana orang yang apa-apa cerita pun dia akan fikir, benda ni salah ke betul? Benda ni dapat pahala ke tidak? Benda ni berdosa ke tidak tuan-tuan? Ya, dia akan ambil kira benda tu, akhirat minded. Ya, mesti fikir tentang kehidupan selepas dunia. Ya. Dengan merenung, nasib pada masa seseorang mesti bertanggungjawab terhadap amal perbuatannya, yakni pada hari pembalasan. Ya, hari pembalasan kita panggil yaumul hisab. Dalam bahasa Arab, yaum al-hisab.
Ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil Day of Judgment lah. The Day of Judgment. Apa yang kita buat di dunia tuan-tuan, ya, semuanya akan dijudge oleh Allah. Semuanya akan dihisap. Ya, ada pahala, tak ada pahala, dosa, pahala, ya. Apa kita panggil, ya, ada hukuman, ya, ataupun balasan baik atau sebagainya, semua akan ditentukan. Dan kita tahu bahawasanya kita akan dihadapkan di mahkamah Allah. Bila kita mati, ya, kita dibangkitkan semula, dikumpulkan di mahsyar, kita akan dihakimi oleh Allah. Ya, kita akan kita akan dibawa sebagai orang yang bersalah, duduk di kandang orang salah dan dibentangkan semua amalan kita, tuan-tuan. Ya, every single thing yang kita buat di dunia. Tak ada pengecualian. Ya, dalam surah kita panggil Al-Kahfi disebut, ya, ma li hadzal kitab, ya, ini kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ya. Dalam kitab catatan amal tu, tuan-tuan, tak ada benda yang ditinggalkan. La yughadiru saghiratan, yang kecil pun tak ditinggal, wala kabiratan, ini kan pula yang besar. Semua benda, ya. Kita akan terkejut. Benda-benda yang kita dah terlupa, kita kata, ya Allah, benda ni pun ada dalam kitab catatan amal. Kita akan sedar bahawasanya semua benda yang kita buat tu, tuan-tuan, ada kira bicara dia. Ya, kita rasa pernah satu ketika macam biasalah, tuan-tuan. Ya, kita panggil, ya. Kita lalu di satu tempat, ya, mungkin tepi longkang, tepi parit kecil lah. Ya, longkang kecil, ya. Ada ibu kucing tu dapat lompat. Anak dia 2-3 ekor di seberang sini. Tak boleh lompat, tuan-tuan. Ya, kalau dia lompat jatuh. Ya. Kita tengok benda tu, ya, dan kita rasa bertanggungjawab. Mak dia mengiau sebelah sana, anak dia mengiau sebelah sini, tuan-tuan. Simple je, tuan-tuan. Ya. Kita pun kata tak apalah, apa salahnya kita tolong. Ambil 3 ekor anak kucing tu, kita seberangkan pergi sebelah sana. Gembira mak dia. Memang dia tak cakap terima kasih, betul lah. Ya. Tapi tuan-tuan bayangkan, ya, perbuatan kecil yang tuan-tuan buat tu dicatat, ya, pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda kecil, tuan-tuan. Ya. Kita lalu satu jalan raya. Ya, kita tengok ada ya, ada dahan yang jatuh, ya, ataupun ada benda yang menghalang perjalanan. Kita boleh berhentikan kereta kita di tepi jalan, kita ambil kayu ataupun apa saja yang menghalang, kita buang tepi, tuan-tuan. Kalau ada paku, kita perasan ada paku. Ya, kadang-kadang, ya, naik motor. Ustaz dulu zaman muda-muda pun, ya, suka naik motor lah. Ya, bukan sebab suka naik motor, ya, tapi sebab tak ada kereta. Ya, ada motor je, tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu kita pun kadang-kadang perasan, ya, ada paku di emergency lane tu. Ya, kadang-kadang kita nak cepat, kita lalu je emergency lane, ya, motor lah. Ya, tapi make sure tak ada orang kat situ lah, tuan-tuan. Ya, nanti berlaku aksiden pula. Jadi kadang-kadang, ya, pancit tayar. Ya, banyak kali ada pengalaman pancit tayar di highway plus ni, tuan-tuan. Ya, daripada Sungai Buloh pergi KL tu. Ya, jadi ada banyak kali lah, ya. 4 kali, mungkin 3 atau 4 kali lah. Ya, jadi rupanya ada paku. Ya, tak lama lepas kita pancit tayar, adalah orang datang, tuan-tuan. Dia bisnes dia. Ya, dia pun offer, dia kata ada apa? Bukan dia tak tahu. Tengok tayar pancit dia pun tahu. Ya, boleh apa-apa yang saya bantu. Memanglah, tuan-tuan, memang dia akan bantu kita. Tapi lepas bantu, tuan-tuan kena bayarlah servis dia. Tak ada masalah, boleh. Ya. Kemudian dia pun kata, paku ni, dia kata, siapalah, kita pun tak tahu siapa yang baling paku kat situ. Tapi lepas, ya, dia keluarkan paku tadi, dia pun bagi kat kita. Ya, paku tu kita buang jauh-jauh, tuan-tuan. Ya, sebab kita tak nak, ya, kita panggil, ya, kita tak nak apa, tuan-tuan, ya, kita tak nak apa istilah dia, kita tak nak orang lain pula kena paku tadi. Ya, tapi kalau kita tak ada akhirat minded, tuan-tuan, kita tak akhirat minded, kita kata biarlah, lantaklah, biarlah orang lain pula kena, tuan-tuan. Ya, biarlah orang lain pula yang terkena dengan apa kita panggil, ya, dengan musibah tadi, musibah paku tadi, tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu kita tak mau benda tu berlaku pada orang lain. Kerana apa? Kerana kita tahu, ya, kita dah kena susah, kita kena musibah, dan kalau boleh biar orang lain jangan kena, dan kita dapat pahala, tuan-tuan. Walaupun benda tu tak berlaku lagi, tapi kita sudah dapat catatan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau Ustaz boleh bagi contoh yang lebih detail lah. Ya. Jadi jika seseorang mahu memikirkan hal ini, maka pujukan syaitan dan hawa nafsu akan reda, tuan-tuan. Ya, kita tak ambil berat sangatlah. Ya. Mana pujukan ni kita tidak terlalu terbawa-bawa.
kita tidak too carried away ya dengan benda-benda ajakan ataupun attraction ni tuan-tuan. Kurang tuan-tuan. Ya, kita kata biarlah. Ya, sebab bila kita tengok balik kita kata tak banyak manfaatnya pun. Ya, adalah kebaikan tu ada tapi tak banyak manfaat, tak apalah. Ya, kita akan selalu rasa cukuplah apa yang ada pada kita ni pun dah apa kita panggil dah cukup dah tuan-tuan. Ya, apa ni nikmat yang Allah bagi tu dah cukup banyak. Ya, sebab selalu Allah sebut dalam Quran, paling kurang ada 2 kali, ya, di 2 tempat dalam Quran. Surah An-Nahl ada. Surah An-Nahl surah 16 ayat 18. Surah 16 ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, dan jika kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya, maknanya nikmat yang Allah bagi tu tuan-tuan terlalu banyak. Ya, nikmat sihat, nikmat boleh makan, boleh minum, ya, boleh ada keluarga, boleh hidup, boleh enjoy tuan-tuan. Boleh berjalan sana, berjalan sini dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan cucu, ya, paling kurang. Ya, boleh macam-macam benda tuan-tuan. Ya, boleh minum, boleh makan makanan sedap-sedap, ya. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Kita boleh duduk di kerusi empuk kita, ya. Datang cucu, kita boleh main-main dengan cucu, ya, sambil tengok rancangan TV yang menarik, ya. Sambil minum, ya, ada pula makanan disediakan. Nikmatnya macam-macam tuan-tuan Allah bagi. Ya, kalau kita nak hitung wa in ta'uddu, ya, jika kamu nak hitung nikmat Allah la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Banyak nikmat Allah bagi tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan muhasabah diri, ya. Kita sama-sama. Cuba kita ambil satu kertas tuan-tuan, kita senaraikan apa nikmat Allah dah bagi pada kita sejak kita kecil sampai sekarang. Terlalu banyak nikmat Allah bagi. Dan kita kadang-kadang bimbang, takut kita belum berjaya mensyukuri nikmat yang Allah bagi tu tuan-tuan. Terlalu banyak sangat nikmat. Kadang-kadang kita tak sempat, ya, nak sebut alhamdulillah pada Allah pun kadang tak sempat tuan-tuan. Sebab tenggelam dalam nikmat yang Allah bagi banyak sangat. Ya, sebab itu, ya, bila nikmat tu, ya, kadang-kadang hilang, ya, sementara Allah nak ingatkan kita. Ya, macam kita sihatlah, ya. Bila kita sihat, bila kita solat kan, ya, kita boleh rukuk, boleh sujud, ya, tu nikmat tuan-tuan. Tiba-tiba, ya, kita panggil, ya, kita selsema. Contoh, ya, bila kita selsema, kita batuk. Bila kita nak sujud, ya, kita terasa kita panggil, ya, hingus, ya, nak terkeluar dan kita cepat-cepat tak boleh nak sujud lama. Oh, itu satu nikmat Allah dah tarik dah tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan yang ada masalah lutut, yang solat duduk, tahu, ya. Tu satu nikmat Allah tarik, apa dia tuan-tuan? Nikmat untuk sujud, tak boleh sujud dah tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan sujud, ya, tuan-tuan duduk bawah, tuan-tuan tak boleh naik atas pula. Jadi maknanya Allah dah tarik dah. Ya, cuba kita fikirkan dulu masa kita muda macam mana. Sebab tu tuan-tuan, walaupun kita dalam keadaan serba kita panggil, ya, makin usia meningkat, ya, keadaan fizikal kita makin kurang. Betul lah, ya. Itu pasti tuan-tuan. Itu adalah sunnatullah. Ya, itu adalah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makin kita berumur mesti ada kekurangan, ya. Dia ada wear and tear dia di mana-mana. Ya, mungkin lutut kurang sikit, ya. Mungkin tulang belakang dah tak apa nak sedap, tak macam dulu. Kalau duduk lama, duduk tawarruk, duduk iftirash, ya, masa solat pun terasa macam susah, ya. Mesti ada halangan tuan-tuan. Ya, kerap kalau kita panggil, ya, mungkin kalau sujud lama-lama dah rasa nak pitam, ya, ataupun sebagainya lah, ya. Baca Quran dulu lagi selesa, ya, sebab gigi penuh. Tapi gigi dah kurang ni, ya, sebutan-sebutan makhraj pun dah banyak lari tuan-tuan, alignment dah tak apa nak betul. Ya, itu semua nikmat yang Allah tarik. Ya, yang kita mungkin tak perasan tuan-tuan, ya. Tapi kalau kita nilai balik nikmat yang dulu Allah dah bagi, oh terlalu banyak, ya. Pada suatu hari seorang sahabi tuan-tuan, seorang sahabi, ya, Harisah, ya. Ustaz cuba cek juga Harisah ni siapa, tak jumpa tuan-tuan. Ya. Kalau Zaid bin Harisah kita kenal. Itu anak angkat Nabi, ya, asalnya seorang hamba abdi, dibeli di pasar hamba oleh Hakim bin Hizam, ya, anak saudara Khadijah. Bila dia dah beli, dia hadiah pada mak saudara dia Khadijah. Ketika Khadijah kahwin dengan Nabi, Zaid bin Harisah dihadiahkan kepada Nabi. Ya, tapi di sini disebut Harisah saja. Ustaz tak tahu siapa dia, ya. Tapi katalah, ya, apa kita panggil, dia Zaid bin Harisah kita kenal, tapi kalau Harisah saja tak cam tuan-tuan. Kemudian tak ada rujukan di sini, ya. Tu ada sedikit kelemahan di sini. Ya. Rasulullah, ya, berkata di hadapan Rasulullah, Harisah tadi dia datang,
dia bercakap depan Nabi, dia kata pada esok ni ya, saya benar-benar beriman. Ya, jadi maksudnya dia nak bagi tahu esok hari ya saya akan jadi orang yang benar-benar beriman. Rasulullah bersabda kepadanya, setiap orang yang beriman mempunyai bukti. Ya, jadi kita tak boleh kata apa ni, ustaz saya beriman. Ya, dia tak boleh kata bahawasanya tuan Haji, ya saya beriman. Kalau kita kata kita beriman mesti ada bukti, ya. Maka Harisah menjawab, saya telah memalingkan diri daripada dunia, dia kata. Ya, dia dah palingkan diri daripada dunia, bukan mati, tak mati, duduk dalam dunia lagi atas muka bumi. Ya, tapi sudah memalingkan diri daripada dunia. Buktinya dia kata batu dan mutiara. Ya, batu yang tak ada harga dengan mutiara bagiku sama sahaja, tidak ada beza. Ya, maknanya bagi dia dah tak ada nilai lah. Ya, sekadar untuk melepaskan keperluan saja. Bukan makna kalau kita jumpa ya benda-benda berharga tu kita buang begitu saja, bukan. Ya, tapi maksudnya apa ni, tak banyak beza lah tuan-tuan. Ni not much different lah tuan-tuan. Ya, tak banyak dia punya perbezaan dia. Ya. Jadi oleh kerana itu maka dia kata ya, batu dan mutiara tak ada beza apa sangat bagi aku. Arash Allah yang menguruskan seakan-akan terlihat olehku. Ya, macam mana gambaran arash Allah yang sangat besar tu. Ya, tak tahu macam mana keadaan, tapi dia seolah-olah dia kata aku nampak arash tu. Penghuni syurga ya, nampak penghuni syurga yang sedang menikmati nikmat di hadapan dia. Seolah-olah ya, mana tuan-tuan yang pernah melihat nikmat syurga, ahli syurga gambaran ni Nabi SAW ya. Tapi cerita Nabi itu kita dengar, kita dapat tahu ya daripada sirah, daripada hadis-hadis Nabi, daripada cerita Quran ya. Kita boleh bayangkanlah sedikit walaupun bukanlah macam tu. Ya, sebab syurga ni kalau kita bayangkan dia bukan macam tu. Sebab Nabi dalam hadis Nabi kata apa kita panggil mala ainun ra'at. Apa yang mata kamu pernah lihat, syurga tu bukan macam tu. Wala uzunun sami'at. Apa yang telinga pernah dengar, ya, kita rasa macam tu syurga, bukan macam tu. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tak sama dengan apa yang terlintas dalam hati kita. Kalau kita kata syurga ni macam ni, bukan. Syurga ni macam tu, bukan tuan-tuan. Ya, kerana keadaan syurga walaupun digambarkan sedikit sebanyak dalam Quran dan hadis-hadis Nabi, tetapi gambaran sebenar kita tak tahu. Dan sudah tentu jauh-jauh sangat ya daripada apa yang kita gambarkan. Ya, sebab Allah nak surprisekan kita tuan-tuan. Ya, sebab itu kita looking forward ya untuk untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima nikmat syurga. Ya, kita semua orang looking forward untuk dapat benda-benda macam tu tuan-tuan. Kerana benda-benda tu dirahsiakan daripada kita. Ya, jadi itu gambaran dalam Quran. Ya. Kemudian dia kata begitu juga dia nampak penghuni neraka yang sedang disiksa. Ya, seolah-olah lah Rasulullah bersabda, wahai Harisah, kamu sudah mengetahui yang benar. Teruskanlah seperti itu. Maknanya kalau orang tu boleh sampai peringkat begitu, oh hebatlah tuan-tuan. Ya, dia dah sampai peringkat begitu, itu satu benda hebatlah. Ya. Antara hal yang boleh membina sifat zuhud yang nombor 2, ya, memupuk kesedaran bahawa nikmat dunia boleh memalingkan hati daripada mengingat Allah. Memang betul kan? Kita kalau sibuk sangat dengan dunia, ya, memang kadang-kadang dalam solat pun tak khusyuk tuan-tuan. Ya, kalau kita terlalu memikirkan persoalan dunia, memang masalah dunia ni macam-macam. Ya, sebab itu tuan-tuan, ya, sebelum solat fardu ada solat sunat. Ya, maknanya kita tengah sibuk dengan dunia, azan, lepas azan kita ambil wuduk, kita jawab azan, kita ambil wuduk. Ya, dan sunat bagi kita untuk mendahulukannya dengan qabliyah. Bagi yang ada qabliyah lah, ya, macam subuh ada qabliyah subuh, muakkadah. Kalau zuhur ada qabliyah zuhur, ya. Cuma kalau asar, maghrib dan isyak, ya, dia tak ada qabliyah yang muakkadah. Nak buat tak salah, tapi dia tidak muakkadah, tidak dituntut. Ya, kalau kita pergi masjid, ya, instead of kita qabliyah asar, qabliyah maghrib atau qabliyah isyak, kita buat tahiyatul masjid saja. Ya, ataupun kalau kita di rumah, kita ambil wuduk, kita buat solat sunat wuduk saja. Ya, sebab nanti orang tanya pula, ya, kami orang perempuan tak pergi masjid, tak pergi surau, macam mana ustaz? Boleh. Ya, solat sunat wuduk boleh. 2 rakaat. Ya, kalau orang yang pergi masjid, ya, dia sudah ambil wuduk di rumah, dia solat sunat wuduk 2 rakaat, kemudian dia start kereta pergi masjid, sampai masjid, tahiyatul masjid. Ya, kalau waktu asar, maghrib dan isyak. Ya, kalau subuh dan zuhur,
masuk masjid terus niat qabliyah kalau dah masuk waktu. Dan dia dapat pahala tahiyatul masjid. Ini kita dah cerita panjang lah tuan-tuan, dah banyak kali dah. Ustaz harap tuan-tuan dah faham lah. Ya. Tapi kalau ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Ya. Okey, kemudian apa lagi tuan-tuan? Ya. Terlalu memikirkan tentang nikmat dunia akan memalingkan hati, itu pasti tuan-tuan. Pasti. Ya. Contoh kita tengah tengok, apa kita panggil? Ya, tengah tengok rancangan TV yang sedap lah. Ya, sama ada movie ke ataupun apa-apa rancangan dokumentari, ya, rancangan masak. Ya, di apa kita panggil, ya, di Asian Food Channel ke ataupun Asian Food Network, ya, kita suka sangat benda tu. Jadi kalau masuk waktu azan, ya, katalah orang perempuan contoh, ya, jadi apa ni, apa kita panggil, ya, anak dia nak pergi, nak keluar, ya, dia kata mama nak ajak solat berjamaah, ya, jadi mama kata ni dah nak habis ni cerita ni, nak tengok apa dia punya kemuncak dia, apa, ya, tengah apa kita panggil, ya, tengah nak climax ni punya cerita lah, ya. Jadi oleh kerana itu kita kata tak apalah, sembahyang dululah, kau sembahyang seorang lah. Ya, anak dia kata kan ustaz dah bagi tahu, ya, sembahyang seorang satu pahala, sembahyang berjamaah, ya, mudah-mudahan dapat 27 ganjaran. Ya, jadi 27 ganjaran bukan 27 pahala. Ya, jadi apa ni mama kata, yalah betul lah tuan-tuan, ya, kita pun, ya, kita tinggalkan kejap, ya. Sedangkan kita boleh rakam benda tu. Ya, kita boleh pre-recorded pun boleh, ya, kita rakam masa tu pun boleh. Kemudian apa yang berlaku? Kita pun ambil wuduk, kita solat. Oleh kerana pemikiran kita masih pada apa ni rancangan tadi tuan-tuan, ya, rancangan di Asian Food apa ni network tadi, ya. Bila kita solat pun dia terbawa-bawa tuan-tuan. Itu memang kita tak boleh nafi. Ya, memang dia akan terbawa-bawa, ya. Kita boleh dipalingkan hati daripada mengingat Allah. Tak khusyuk. Ya, kadang-kadang surah yang kita baca pun tertukar, tuan-tuan. Ya, tertukar surah, ya. Kadang dia punya sekuen pun tersalah. Ya, patutnya baca Qul a'udzu birabbil falaq dulu, ya, baru Qul a'udzu birabbin nas. Sebab dia punya sekuen macam tu. Tapi kita baca Qul a'udzu birabbin nas dulu. Lepas tu baru Qul a'udzu birabbil falaq. Walaupun dia tak berdosa, tapi kita tak ikut sekuen. Bila tak ikut sekuen, ya, ada minus point tuan-tuan. Mesti ada minus point. Ya, sebab Nabi tak ajar kita baca surah yang yang lewat kemudian baru baca surah yang depan, tak. Ya. Sebab surah Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq tu ayat surah 113. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, ya, surah 114. Jadi mesti baca 113 dulu baru 114. Kita tak boleh baca dia ada way around, tak boleh tuan-tuan. Ya, walaupun tak berdosa, ya. Tetapi kita tak ikut susunan seperti mana Nabi ajar. Ya, so dia tak menepati sunnah, ya, peraturan yang Nabi ajar. So kena betulkan. Mengapa boleh berlaku begitu? Kerana mungkin fokusnya kurang. Ya. Kemudian apa ni, dia boleh merendahkan darjat kita di hadapan Allah dan juga boleh menyebabkan kita lama berdiri menunggu pada hari kiamat. Betul tuan-tuan? Ya, kita punya kita duduk dalam apa kita panggil, ya, dalam queue tu, ya. Waiting period dia akan ambil masa tuan-tuan. Ya, macam biasa tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sebab kita ada banyak apa kita panggil, ya, banyak kekurangan masa kehidupan dunia kita dulu. Ya, kalau kita terlalu fokus kepada dunia sangat, ya, sehingga fokus kita pada khusyuk pada solat terganggu, ya, dan kita buat cepat-cepat, ya. Sepatutnya kita rukuk, ya, baca subhana rabbiyal azim, ya, ataupun doa-doa lain, ya. Masa sujud kita baca ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Patutnya baca 3 kali, kita baca sekali je nak cepat. Ya, jadi benda-benda begitu tu tuan semua akan dinilai walaupun dia tidak salah, ya, tetapi Nabi ajar baca 3 kali. Bukan sekali, walaupun sekali pun memadai. Tak baca pun boleh. Ya, tapi sebab apa biasa baca, hari tu tak baca? Sebab apa tuan-tuan? Ya, hanya kerana kita nak cepat menghabiskan rancangan TV yang kita tinggalkan tadi, sedangkan kita boleh tengok balik pasal kita dah record. Ya, dengan apa kita panggil teknologi sekarang, peralatan canggih, tuan-tuan tak tengok pun tak apa, tuan-tuan pre-recorded je, benda tu akan apa kita panggil, ya, benda tu ditayangkan pukul 9 malam. Ya, ataupun pukul 10 malam lah. Ya, dekat-dekat ni kita mula kelas, ya, pukul 10 malam ada rancangan yang kita hendak. Ya, kita boleh rakam awal, pre-record je tuan-tuan. Ya, habis nanti kuliah, habis kita punya kelas, ya, tuan-tuan boleh tengok lah. Lagi tuan-tuan boleh enjoy, boleh apa kita panggil, boleh apa, ya, boleh ulang balik, boleh tengok balik, ya. Kalau ada percakapan yang mungkin kita tak ubah nak dengar, kita ulang balik. Nikmat semua tuan-tuan.
kita boleh tengok balik, ya. Dan kita tak akan terlepas. Kita terlepas dia punya dia punya siaran apa pertama dia, ya, tetapi kita masih boleh tengok dan tak ada apa yang kurang pun, tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah, kalau kita terlalu, ya, mengambil kira sangat tentang persoalan dunia dan benda tu tak selesai, tuan-tuan, di akhirat besok akan dipertanyakan, dipersoalkan banyak hal nanti, tuan-tuan. Ya, tapi kalau kita boleh let go banyak benda-benda, tuan-tuan, ya, dalam kehidupan kita, ya, maknanya hubungan kita dengan material tu kita boleh kurangkan. Bukan kita buang material tu, tak. Material tu masih milik kita, ya, tetapi macam tadilah, ya, kata Harisah tadi, kalau betul riwayat ni, tuan-tuan, ya, batu dengan mutiara tak ada beza bagi aku. Kalau boleh sampai peringkat begitu tu hebat. Nabi kata, ya, itu hebat. Nabi puji dia, tuan-tuan. Kita mungkin tak boleh sampai peringkat macam tu, tapi mendekati sikit-sikit pun jadilah, tuan-tuan. Ya, sebelum kita boleh sampai ke peringkat macam tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Takasur, ya, semua kita hafal ni. Ya, summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Ya, alhaakumut takasur, ya, surah At-Takasur. Ya, cerita tentang orang yang menambah-nambah, ya, apa yang telah ada pada dirinya. Dah cukup dah, nak lagi, tuan-tuan. Dah cukup, nak lagi. Ya, memadailah, tuan-tuan. Apa yang ada ni pun dah, ya, kita kata apa kita panggil, ya, tak ada apalah, tuan-tuan. Nikmatnya Allah bagi banyak sangat dah. Ya, orang kata tak habis makan lah, ya. Kalau harta tu mungkin orang kata tak habis makan. Walaupun tak kerja lagi dah, ya, tapi tak habis makan lah harta yang dah ada tu. Jadi Allah kata, summa, kemudian, maknanya di akhirat besok, latus alunna, kamu pasti akan ditanya. Lam di situ, ya, maknanya tu dia panggil particle of certainty, dia panggil, tuan-tuan. Kalau orang putih panggil, itu lam tu, ya, dia huruf-huruf. Huruf-huruf ni biasanya dia particle dalam bahasa Arab. Dia bukan noun, dia bukan verb, tapi dia particle. Ya, apa particle apa tu? Kita panggil particle of certainty. Maknanya pasti, tuan-tuan. Bila kita terjemah, summa, kemudian latus aluna, pasti. Lam tu, pasti, ya. Certainly. Tus aluna, kamu akan ditanya. Yauma izin, pada hari tersebut, ya, hari akhirat nanti, anin na'im, tentang nikmat yang Allah bagi pada kamu. Sebab nikmat tu terlalu banyak, tuan-tuan. Bila nikmat terlalu banyak, ya, maka apa kita panggil, apa yang Allah dah bagi tu, ya, kita tak syukuri satu. Kadang-kadang, ya, kita biarkan, tuan-tuan. Ya, contohlah, ya, Ustaz tak bagi contoh orang lain, contoh Ustaz lah, ya. Contoh kain pelekat, tuan-tuan. Ya. Biasa kalau Ramadan paling, ya, biasa orang yang terlibat dalam dalam tadarus di masjid biasanya. Ya, dia ada grup tadarus, ya, dan biasa grup tadarus ni, ya, dia beli kain pelekat yang bagus-bagus lah. Ya, cop yang bagus-bagus punya. Ya, ni bukan gajah duduk, bukan, tuan-tuan. Ya, ni ya, yang apa kita panggil, ya, yang kalimera, yang bagusnya lah, yang lembut, yang selesa pakai, ya, tak berpeluh, tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana tu bila apa kita panggil, ya, bila kita pakai tu selesa, tuan-tuan. Ya, jadi memang selesa, ya. Dan biasa siapa yang terlibat tadarus ni akan bagi 2 kain lah, ya. Ustaz jarang terlibat tadarus lah sebab malam kita ada kuliah. Kita ada program tadabbur malam. Ya, jadi apa ni, tak apa kita panggil, tak sempat untuk ikut tadarus di satu masjid, ya, sepanjang 30 malam tu tak sempat, ataupun 20 malam tak sempat. Ya, kadang sempatlah 1-2, tapi tak banyak yang kita boleh ikut secara konsisten. Pasal kita terpaksa isi program, ada banyak program, ada tazkirah Ramadan, dan lepas pada tarawih ada tadabbur pula, ya. Lebih pada tadabbur lah kalau ustaz. Jadi, tapi walaupun kita tak terlibat, masjid akan bagi, tuan-tuan. Ya, masjid akan bagi paling kurang selai. Pergi pula masjid tempat lain ada orang bagi pula, ya. Bulan Ramadan ni ada orang bagi apa? Ada orang bagi kurma, ya, ada orang bagi tu, ada orang bagi ni, dan bagi kain pelekat lagi. Kadang-kadang kain pelekat tu terlalu banyak, tuan-tuan. Ya, dan kita pun tak sedar kadang-kadang. Ya, ustaz pun main letak je dalam almari. Kadang-kadang tak tengok pun. Dah 2 tahun kain pelekat tu tak tengok, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang bila sampai peringkat kita nak sesuaikan baju Melayu kita dengan kain pelekat, ya, kita tengok tak ada pun. Pergi kedai nak beli pula, tuan-tuan, nak bagi sesuai dengan baju kita tu, nak bagi matching. Sedangkan kalau kita tengok balik yang kita letak dalam almari lain tu, ya, oh, kita kata dah ada rupanya. Kadang-kadang tak perasan, tuan-tuan. Itu muhasabah bagi ustaz lah, ya. Kalau tuan-tuan dalam keadaan begini pun sama. Kadang baju kita dah banyak, tudung kita, ya, dah cukup dah, tuan-tuan. Ya, masih baru lagi, masih walaupun dah 2 tahun tersimpan, tapi masih baru, kita tak pakai. Ya, dia berabuk lah sikit, kena basuh lah balik. Ya, adalah bau debu sikit kan, ya.
Tapi maknanya nak bagi tahu benda tu ada. Ya, dan apa salahnya kita share dengan orang lain? Maksudnya kita hadiahkan pada orang lain. Kalau kita rasa warna tu kita tak suka, tak sesuai, ya, ataupun kita dah ada warna yang sama 2-3 pasang, ya, apa salahnya kita bagi pada orang lain dalam keadaan dia masih baik. Ya, kalau dah berdebu basuhlah, bersih-bersih tuan-tuan. Hadiah pada kawan-kawan, ya, hadiah pada orang yang memerlukan. Kalau kampung ustaz ni, ya, mak tahfiz saja ada 4-5 tuan-tuan. Sekitar sini, ya, ada pelajar-pelajar yang di kalangan orang susah, ya, ada pelajar-pelajar yang mak ayah meninggal, ya, masa COVID ni, ya, bapa meninggal pun ada, ya, anak sihat alhamdulillah, ya, bapa meninggal, ya, jadi tak ada apa kita panggil, dia punya breadwinner dia dah tak ada, ya, dan mereka ni memang sangat memerlukan bantuan tuan-tuan. Kadang bukan orang sini pun, orang luar, tapi oleh kerana ada mak tahfiz sekitar sini, bukanlah sebelah rumah ustaz, bukan, ya, tapi tak jauh lah. Ya, kita kata dalam perjalanan mungkin sekitar 3-4 kilometer daripada sini, ya. Jadi maknanya, ya, semua tu kalau kita bagi pada mak tahfiz sebagai contoh, tu memang nikmat mereka tuan-tuan, berebut-kebut mereka tuan-tuan. Ya, kalau kita boleh sumbang sebahagian, ya, pakaian yang kita tak nak tu sebagai contoh, ya, memang sangat memerlukan. Ya, terutamanya macam tadilah, kalau kain pelekat ni memang perlulah tuan-tuan, orang pakai kain pelekat. Ya, jubah ke atau sebagainya yang kita rasa kita dah tak perlukan, tapi masih dalam keadaan baik lah. Ya, masih elok lagi. Ya, kadang-kadang pakai 2-3 kali je tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Ya, jadi semua ni tuan-tuan, Allah kata, latus alunna yauma izin anin naim. Pasti kamu akan ditanya. Ya, ada lam tadi kan? Ya, kita panggil particle of certainty tadi. Certainly you will be asked. Ya, you will be audited tuan-tuan. Ya, Allah akan audit kita. Yauma izin anin naim, nikmatnya Allah bagi. Itu nombor 2. Nombor 3, faktor yang lain. Memupuk kesedaran bahawa mencari dunia sangatlah melelahkan. Memang tuan-tuan. Ya, cari dunia, cari jawatan contoh. Ya, kalau start di universiti itu kita kata, ya, daripada masuk dengan masters, ya, orang siapkan PhD pula. Ya, PhD pula, ya, kita kata habis, ya, paling kurang 4-5 tahun, 5 tahun lah. Solid 5 tahun, kadang 6 tahun, 7 tahun pun ada tuan-tuan, ya, untuk buat PhD. Memang meletihkan. Ya, kemudian tajuk yang kita nak present tu mesti tajuk yang kita panggil, ya, dia ada originality tuan-tuan, ya. Tak mau tajuk yang orang lain dah buat, kena check, ya. Mungkin tajuk yang kita nak buat tu dah ada dekat Singapura, dah ada orang Indonesia buat, dah ada di kita panggil negara Arab, di Europe, ya. Kita kena make sure. Kadang-kadang, ya, ada pelajar, ya, dah setahun lebih dah tuan-tuan buat research, ya, baru sedar rupanya ada tajuk yang sama di universiti lain, ya. Itu salah dia dan juga salah supervisor sebab tak tengok, ya, tak make sure benda tu tuan-tuan. Zaman ni zaman teknologi senang tuan-tuan. Kita boleh masuk library secara online di mana-mana dalam dunia ni, ya. Kebanyakan library akan buka untuk kita baca dia punya thesis. Kalau tak 100% pun, at least 25% daripada thesis tu kita boleh baca, ya. Dan kebanyakan universiti bagi secara online, ya, di mana-mana saja boleh baca the whole thesis, tak ada masalah tuan-tuan. Even nak print pun boleh tuan-tuan, ya. Walaupun kita duduk di Malaysia, ya, library itu duduk di Hong Kong contoh, ya. Ustaz boleh masuk dia punya kita panggil, ya, dia punya library online, ya. Kita boleh minta izin untuk print out. Kadang-kadang the whole thesis tu boleh tuan-tuan. 200-300 muka boleh print out. Itu nikmat. Tak perlu nak pergi Hong Kong, tak perlu nak. Zaman ustaz dulu terpaksa pergi Morocco, ustaz terpaksa pergi Egypt, ya, terpaksa pergi Australia untuk tengok tajuk-tajuk tersebut, ya. Kena keluar duit lah, ya, untuk beli tiket. Zaman sekarang tak perlu tuan-tuan. Lebih-lebih lagi masa PKP ni lagilah, ya, kemudahan tu ada. Jadi semua tu Allah akan tanya balik, ya. Kemudian jawatan sama tuan-tuan, ya. Daripada pensyarah biasa nak naik pensyarah kanan, ya, tu kena usahakanlah. Daripada pensyarah kanan nak jadi profesor madya, nak naik profesor pun grade A, grade B, grade C. Ya, kemudian nak pegang jawatan sebagai dekan. Itu kalau universiti. Kalau di pejabat sama juga tuan-tuan. Dalam tentera itu Datuk Azizul boleh jawab lah. Ya, sama juga tuan-tuan. Ya, nak naik pangkat, ya, nak naik nak naik kedudukan, ya. Walaupun kadang-kadang kita bukanlah cari benda tu, tapi, ya, oleh kerana kita yang paling kanan, kita yang paling senior, jawatan tu ditawarkan kepada kita dan kita bertanggungjawab. Ya, bila kita pegang jawatan tu datang dengan tanggungjawab. Ya, jadi semua benda-benda tu melelahkan kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak cukup masa. Nak baca suratul Kahfi malam Jumaat pun tak sempat tuan-tuan. Ya, kadang-kadang boleh baca 10 ayat saja yang pertama. Ya, kadang-kadang nak
Nak zikir panjang sikit lepas solat pun tak sempat. Ya lah. Nak solat sunat, qabliyah ba'diyah pun kadang tak sempat tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir balik masa kita bekerja dulu. Masa tuan-tuan sibuk dengan pekerjaan. Sama tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tak payah cerita, memang itulah ya kita punya kesibukan. Sangat melelahkan, ya. Jadi dunia banyak kekurangan, banyak cacat dia, ya. Lekas rosak dan cepat berpindah milik memang. Ya, kalau ketua jabatan kita kata paling lama pun 3 tahun, mungkin dia sambunglah ya, lagi setahun atau 2 tahun, lepas tu orang lain pegang tuan-tuan. Ya, jawatan apa kita panggil, ya. Wakil rakyat, masa dia menang orang angkatlah dia, tapi kalau dia kalah nanti orang tak peduli dah tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak bersalam pun dengan dia, ya. Dulu orang cium tangan, tapi sekarang orang tak peduli. Sebab apa tuan-tuan, ya? Mungkin kita tak dapat jalankan tanggungjawab dengan baik. Ya, kita janji macam-macam tapi kita tak buat. Ya, orang marah kita, orang maki hamun kita tuan-tuan. Dalam solat, ya, ataupun apa ni, dalam kunut nazilah orang hina kita. Ya, orang minta Allah turunkan pengajaran ataupun azab kepada kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Ya, jangan kita tengok seronok saja. Jadi benda-benda begitu adalah perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Rasulullah bersabda, kalaulah dunia ini menurut Allah mempunyai harga seperti sayap lah. Bukan sayap lalat. Ni salah tuan-tuan. Tuan-tuan betul kan? Ya, muka surat 297. Ya, ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini hadisnya hadis yang sahih. Riwayat Imam Tirmizi. Ya. Cerita tentang Nabi kata kalaulah dunia ini. Ya, laulah apa kita panggil, kalaulah ad-dunya, dunia ini ta'dilu, ya, seumpama janahal ba'udah, ya, seumpama apa ni sayap, ya, janah tu sayap, ba'udah tu tuan-tuan, ya, dia bukan lalat, ba'udah tu nyamuk, tuan-tuan betul kan? Yang ini salah tuan-tuan. Kalaulah dunia ini menurut Allah mempunyai harga, ya, seberat sayap nyamuk, seperti sayap nyamuk, maknanya kalaulah Allah apa ni value dunia ni seberat sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air tuan-tuan. Ya, maknanya sebab dunia ni di sisi Allah tak ada apa tuan-tuan. Dunia ni ad-dunya indallah, di sisi Allah ni tak ada harga. Ya, jadi bila dunia tak ada harga di sisi Allah, ya, sebab itulah orang tak sembahyang, orang kafir, orang yang hina Allah, ya, orang yang tolak hukum Allah, semua boleh minum, boleh makan tuan-tuan. Kerana Allah tak value dunia ni tuan-tuan. Kalau Allah value dunia ni hanya seberat sayap nyamuk. Cuba tuan-tuan bayang, nyamuk tu kecil. Sayap dia lagilah halus. Ya, lagilah tak ada timbangan pun tuan-tuan, ya. Kalaulah dunia ni di sisi Allah ada harga seberat sayap nyamuk, itu pun akan menyebabkan orang kafir tak boleh nak minum tuan-tuan. Ya, tu cerita dia, ya. Ada tuan-tuan ada soalan apa-apa? Ya, Ustaz tak nak syok sendirilah. Nanti Ustaz ingat tuan-tuan faham, rupanya tuan-tuan tak faham. Setakat ni 3 poin, ada apa-apa nak tanya tuan-tuan? Silakan. Haji Nazri ada apa-apa? Yang tak mana? faham Okay. yang sayap nyamuk tu Ustaz. Yang mana tu tak faham? Yang mana? Yang mana yang Ustaz cakap tak faham? Maksudnya kalau Allah give value to the life on earth like sayap nyamuk, maknanya orang kafir the world itself lah, maknanya bumi itu sendiri, dunia ni sendiri. Kalau dia tak value ke kalau dia value? Kalau dia value. Kalau dia value macam sayap nyamuk. Seberat sayap nyamuk sahaja orang kafir takkan dapat minum. Pasal Allah tak value kan, Ustaz ulang berapa kali Ustaz ulang kat Suharti. Allah tak value dunia ni. Dunia ni di sisi Allah tak ada harga. Ya betul. Okey. Faham. Okey. Tapi tak faham yang tak ada value langsung lah. Tapi kalau dia tak value langsung, and then macam mana yang Allah beri orang kafir rezeki, maksud saya tak faham. Tak, pasal dunia ni tak ada harga di sisi Allah. Sebab tu orang yang tak patuh pada perintah Allah pun Allah bagi juga. Ya, patutnya orang kafir tak boleh minum. Orang kafir tak dapat rezeki. Orang kafir tak boleh hidup atas muka bumi ni. Pasal yang hidup atas muka bumi sepatutnya orang beriman saja. Kerana orang beriman yang dapat rahmat, orang beriman yang dapat rezeki nikmat kan? Sepatutnya. Tetapi sebab apa orang kafir pun dapat juga? Kerana Allah tak value dunia ni. Dunia ni tak ada harga di sisi Allah. Sebab tu nak ambil lah. Siapa yang usaha dia dapat. Walaupun dia tidak beriman. Itu maksud dia. Boleh tak? Okey Ustaz. Okey Ustaz. Tuan-tuan yang lain? Ya?
Kak Faridah apa Kak Faridah? Kami faham Ustaz. Faham, Life on earth is so insignificant in the eyes of Allah. It doesn't matter what you want to do, you can take because nothing to him, kan? Maknanya walaupun orang tu orang kafir, kalau dia usaha dia dapat. Dapat. Walaupun dia tak beriman, dia tak semayang, dia tak apa, kalau dia usaha dia dapat. Boleh Orang dapat. Islam, betul. Orang Islam kalau dia tak usaha dia tak dapat. Maknanya di dunia ni tuan-tuan, ya, dia fair competition. Di dunia ni sebab Allah tak value dunia, maka di dunia ni siapa usaha dia dapat walaupun dia orang kafir. Sebab tu ramai orang tertipu dengan dunia. Pasal dia ingat ya, bila dia dapat nikmat Allah sayang dia. Tuan-tuan kena luaskan pandangan macam tu. Kak Suharti, ya. Kalaulah ya, apa ni, orang yang beriman saja dapat, ya, memang orang tak beriman tak dapat. Tapi tak. Sebab dia fair competition. Siapa-siapa yang apa kita panggil, siapa-siapa yang usaha dia dapat. Walaupun dia tak beriman. Itu menyebabkan dia tersalah anggap. Sebab dia ingatkan, kalaulah Allah murka pada dia, pasal apa dia dapat nikmat? Pasal apa badan dia sihat? Selalu orang kata kan, ya, dia kata apa ni, korang ni orang masjid, ya, pergi masjid subuh, ya, isyak pergi, dengar kuliah, sembahyang sunat, tonggang-tonggik sana sini, ya, patutnya sihat. Tapi pasal apa aku yang tak sembahyang, ya, aku yang tak bangun awal pagi, pasal apa aku tak sihat, aku tak sakit? Korang sakit gaut lah, ya, ada sakit kencing manis lah, ada. Maknanya dia menganggap seolah-olah sembahyang tu tak ada apa-apa, tuan-tuan. Tak ada apa manfaat. Ya, dan dia menganggap bahawasanya aku pun dapat nikmat daripada Allah, ya, walaupun aku tak sembahyang. Sebab apa dia dapat nikmat? Pasal Allah tak value dunia, tuan-tuan. Sebab tu dia dapat. Tuan-tuan faham tak apa Ustaz maksudkan? Ustaz Kak Faridah dah faham dah, ya. Orang lain boleh faham. Datuk Azizul okey, Datuk? InsyaAllah. Faham Ustaz, faham. Alhamdulillah. Okey, ya. Okey, ya. Okey, selesailah. Ya. Okey, faham ya. Terima kasih. Boleh kita teruskan ya? Okey, masuk yang nombor 4, tuan-tuan. Menyedari bahawa dunia ini terlaknat. Tuan-tuan kena tahu, ya. Maknanya jauh daripada rahmat. Dia dua, ya. Satu rahmat Allah. Lawan bagi rahmat kita panggil laknat. Rahmat bagi orang beriman. Laknat bagi orang yang tak beriman. Walaupun seolah-olah Allah bagi dia rezeki, Allah bagi dia sihat, sebenarnya Allah sedang laknat dia. Dalam bahasa lain kita panggil istidraj. Macam Fir'aun kita katakan, ya. Walaupun dia mengaku sebagai Tuhan, walaupun dia sombong, ya, kerana negaranya kaya, khazanahnya banyak, sungai Nil mengalir, ya, penuh dengan ikan-ikan yang pelbagai, penuh dengan protein, ya, dia punya kita panggil ladang kebunnya subur, ya, tenteranya ramai, istananya besar, apa yang diperintah semua orang buat, orang takut pada dia, ya. Walaupun begitu, tuan-tuan, ya, Allah bagi dia bagi kehidupan juga, bagi kehidupan, senang hidup dia. Ya, sehingga apabila dia hampir lemas, ya, di the Great Bitter Lakes, ya, bila dia hampir lemas ketika dia follow Nabi Musa. Nabi Musa dengan Bani Israel 600,000 telah berjaya menyeberangi the Great Bitter Lakes dekat tengah-tengah terusan Suez tu. Dulu tak ada terusan Suez, yang ada the Great Bitter Lakes saja. Tuan-tuan boleh tengok Google Map saja. Ya, the Great Bitter Lakes. Ada 3 tasik besar situ yang kita panggil sebagai Bitter Lakes. Sebab tu dia panggil the Great Bitter Lakes. Ya, sebab apa, tuan-tuan? Sebab ada 3 lakes. Nama pun lakes, bukan satu. Ya, dan Bitter Lakes tu walaupun namanya bitter, ya, tapi dia salty, dia masin, tuan-tuan. Ya, memang dia air masin. Sebab itu ketika dibuat apa kita panggil, ya, dibuat di postmortem, ya, jenazah merem petah tu ialah abang angkat, ya, Nabi Musa yang tenggelam dalam the Great Bitter Lakes tu, ya, memang ditemui jumlah garam yang sangat banyak, ya, pada tubuh dia. Sebab walaupun mumia yang lain, ya, sebab mummification tu, tuan-tuan, proses nak memumiakan seseorang tu, nak mummify dia, memang pakai garam, of course. Nak awet mesti pakai garam, tuan-tuan. Ya, tapi garam yang ada pada tubuh meren petah tadi, meren petah tu adalah Fir'aun yang tenggelam tu, zaman Nabi Musa tu, yang kejar Nabi Musa tu, bukan bapa Nabi Musa, bukan bapa angkat. Bapa angkat dah mati sebelum tu, 10 years ago dah mati. Ya, yang sekarang memerintah ialah abang angkat Nabi Musa, meren petah. Ya, meren petah ataupun merneptah. Dua-dua
Dua-dua nama tu ada. Orang yang sama. Merneptah ataupun Merenpetah. Sama tuan-tuan. Ya. Jadi So bukan dua-dua tu Ramses the second kan Ustaz? Ramses the second bapak dia. Tu bapak dia kan. So yang ni Bapak dia. anak dia Anak dia. yang jealous kat Musa tu lah. Betul. Masa kecil dia Ramses jealous. the third? Ramses the third kemudian lagi. Bukan bukan selepas. Ramses. Bukan Ramses yang kedua, bukan. Bukan anak Ramses kedua tu Ramses the third, bukan. Dia bukan macam tu. Dia tak macam tu. Ya. Dia bukan macam tu. Dia bukan, maknanya kita kata sebelum Ramses the second mesti Ramses the first. Maknanya bukan immediately before or after, bukan. Ya, kadang-kadang jauh. Ya, cuba kita bayang. Okey, Ustaz bagi contoh yang sangat mudah. Ya, Sultan Kelantan, Tengku Faris sekarang ni dipanggil Sultan Muhammad yang kelima. Sultan Muhammad yang kelima, ya. Sultan Muhammad yang keempat bukan bapa dia. Sultan Muhammad keempat bukan datuk dia. Sultan Muhammad keempat ialah moyang dia, atas lagi. Ya, maknanya dia bukan mesti Muhammad yang pertama followed by Muhammad kedua, by Muhammad ketiga immediately, tak. Ya, dia ada kita panggil ada renggang waktu yang lama. Kadang-kadang 4 generasi baru datang Muhammad yang ke-5, ya, Muhammad yang ke-6 pun kita tak tahu. Adakah nanti anak dia pakai Muhammad ke-6 ataupun orang lain pakai, mana kita tahu. Ya, dia bukan macam tu, bukan immediately. Ya, dia bukan, kita selalu ingat anak bapa Ramses yang kedua mestilah Ramses yang pertama, tak. Ya, bukan, ya. Dan anak kepada Ramses kedua mesti Ramses ketiga, bukan. Ya. Jadi Ramses ketiga tu ialah yang bawah lagi daripada Merneptah tadi, ya. Jadi maknanya mungkin cucu ataupun cicit dia barulah Ramses yang ketiga, tuan-tuan. Ramses the third, ya. Tu dia punya cerita dia. Tapi Ramses memang ada banyak. Ada lebih daripada 20, ya. Paling kurang pun 15 Ramses ada. Ya, ada banyak Ramses ni, tuan-tuan. Okey, ya. Dan kebanyakannya tu ada dalam muzium apa kita panggil, ya, Mummy Room dia panggil. Ya, tempat di mana semua mumia tu dikumpulkan lah, ya. Di kita panggil, ya, National Museum of Cairo tu. Okey, tak apa, ya. Balik pada cerita tadi, ya, tuan-tuan, ya, tuan-tuan kena ingat, ya, bahawasanya apabila kita menyebut tentang Firaun, ya, Firaun tu bukan nama. Firaun tu adalah gelaran. Ya, dan zaman Nabi Musa paling kurang ada 2 Firaun. Ya, yang tenggelam tu ialah abang angkat Nabi Musa. Ya, bukan bapa angkat. Bapa angkat 10 tahun yang lalu dah mati dah. Ya, jadi itu yang dia marah sangat dengan Nabi Musa sebab dia memang jealous dengan Musa sejak kecil. Ya, jadi cuba kita bayangkan, ya. Ketika dia nak lemas, masa tu baru dia lafazkan syahadah, baru dia nak beriman dengan Allah. Dah terlambat dah, tuan. Ya, dah terlambat lah, ya. Too late for that, kita kata, ya. Sebab apabila nyawa sudah sampai di halqum, ya, di ghargharah, ya, maka tidak ada lagi ruang untuk taubat tadi, tuan-tuan. Ya. Jadi secara umum dunia ini terlaknat. Lawan bagi rahmat, tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana itu, ya, yang ada di dalamnya juga terlaknat kecuali zikir kepada Allah. Ini secara umum. Dan yang sejenisnya atau mengajar atau belajar. Ya, jadi kalau kita nak dapat rahmat, inilah resepi dia, tuan-tuan. Ya, yang pertama nak dapat rahmat dengan zikir. Zikir ni baca Quran, ya, datang majlis ilmu, ya, mengingati Allah, tasbih, tahmid, takbir, ya, baca ayatul kursi, ya, baca doa-doa yang Nabi ajar, ya. Kemudian dan sejenisnya. Sejenis itu mana apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian mengajar atau belajar. Tuan-tuan belajar dan bila tuan-tuan dapat knowledge, dapat sedikit ilmu walaupun sedikit, sampaikan kepada orang lain. Ya, kan dalam hadis Nabi kata, apa kita panggil, balighu anni walau ayatan. Balighu anni, sampaikan daripada aku walau ayatan, walaupun satu ayat. Kita tahu sikit, kita bagi tahu. Tapi kena make sure apa yang kita cakap tu betul. Ya, jangan main letak saja kita kata, ya. Maknanya kita kata ni hadis Nabi sedangkan bukan hadis. Ya, tapi kita selalu claim kita kata hadis. Kan Nabi sebut belajarlah sampai ke negeri China, kita kata, ya. Ni hadis Nabi sebut. Nabi pun suruh kita pergi negeri China. Pasal apa you all tak nak pergi China? Rasa nak pergi Europe aja. Ya, pergilah Beijing, pergilah Shanghai. Ya, pergilah Guangzhou, pergilah. Bukan, salah faham tu. Ya. Yang tadi tu para ulama yang cakap. Ya, jadi maknanya gesaan supaya belajar walaupun di mana-mana saja. Pasal apa disebut China? Pasal memang pada zaman tu China adalah satu tamadun yang sangat besar. Ya, terkenal China tu dengan the Great Wall of China, kita kata.
Ya, walaupun Mesir terkenal dengan piramid, terkenal dengan dia punya temple, ya, terkenal dengan macam-macam kehebatan lah, ya. Tetapi China pun tak kurang hebat juga. Jadi sesuai lah, ya, bila disebut begitu, dan China pun dah kembali sebagai kuasa dunia, tuan-tuan. Ya, maknanya apa kita panggil, ya, sejarah berulang. Jadi oleh kerana itu kita pun kata, ya, menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri China, ya, kita pun sebut hadis, bukan hadis. Dia kata-kata ulama saja sebagai satu motivasi desaan tu saja. Ya, kita tak boleh main suka-suka hati, kita kata apa yang kita tahu kita sampai ustaz. Walaupun dia bukan hadis tapi dia kata-kata hikmah. Kita kena bagi tahu. Ini bukan hadis, ini kata-kata hikmah. Ini adalah apa kita panggil, ya, perkataan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bijak pandai, tapi bukan hadis Nabi. So kita tak bolehlah claim, ya, dia hadis Nabi, tak boleh. Ya. Jadi mengajar dan belajar. Dalam riwayat yang lain disebut kecuali pekerjaan yang ditujukan hanya untuk Allah sahaja. Ya, dan tak mesti kerja tu ialah jadi imam solat, jadi ustaz, ya, jadi tenaga pengajar agama, bukan mesti, tuan-tuan. Apa saja. Cuba tengok sahabat Nabi, kan. Bila kita belajar sirah kita tahu sahabat Nabi ada tukang besi, ya, ada penjual kurma, ada peladang, ada tentera, ya, ada apa lagi kita panggil, ya, ada tukang jahit, ya, ada tukang buat rumah, ya, dan seumpamanya. Dan mereka bukan semua orang kaya. Dan mereka bukan semua orang yang berpangkat, bukan, tuan-tuan. Ya, kerana itu semua adalah habuan dunia kita. Ya, ada orang terlibat dalam ketenteraan, ada orang dalam bidang korporat, ya, ada orang dalam bidang industri, ada masing-masing lah, tuan-tuan. Ada yang mengajar, ya, ada yang apa kita panggil berniaga. Jadi semua benda tu tergambar dalam sirah para sahabat. Ya, kalau orang duk sebut Khalid bin Al-Walid, orang tahu, ya, dia tak terkenal sebagai seorang petani, sebagai seorang sebagai seorang peniaga, tak terkenal, tapi terkenal di medan perang. Ya. Tapi bukan bermakna dia tak buat kerja-kerja lain, ya. Macam Abdul Rahman bin Auf, walaupun orang meniaga tapi dia juga hebat di medan perang, cuma tak adalah jadi jeneral tentera, tak adalah. Tapi dia hebatlah, ya. Cuma kehebatan dia lebih pada sumbangan dia, infak yang dia buat dalam bidang perniagaan. Ya, begitu juga orang lain, Khabbab bin Al-Arad, ya, guru Al-Quran tapi beliau juga seorang tukang besi yang mahir. Ya, Salman Al-Farisi kita kata, ya, dia juga seorang gubernur. Tapi oleh kerana dia ada kemahiran membuat peralatan, ya, daripada daun kurma. Sebab masa dia muda dia ditangkap oleh orang Yahudi, Salman Al-Farisi ni. Jadi bila dia ditangkap, dia duduk di ladang dan dia diajar macam mana nak buat craft tangan, ya, peralatan craft tangan, ya, benda-benda produk craft tangan daripada daun kurma. Ya, dan dia mahir, memang dia mahir dan boleh jual barang-barang tu. Ya. Jadi bila dia jadi gubernur, tuan-tuan, dia tak ambil allowance gubernur dia. Bukan tak ambil allowance, gaji tak ambil, tuan-tuan. Gaji tak ambil, ya, allowance tu allowance rumah, ya, allowance kerajaan, kan, ya. Jangan kata allowance tak ambil, gaji pun tak ambil. Ya, dan gaji itu dia bagi je, ya, infak itu untuk akhirat dia. Sebab apa? Sebab dia masih boleh berusaha dengan kemahiran tangan dia. Gubernur, tuan-tuan. Ya, masih lagi buat kerja-kerja part time tu lagi. Ya, masih lagi boleh dijual dia punya produk dia, tuan-tuan. Dan dia makan daripada hasil produk yang dijual. Sebab yang itu pun kita kata, ya, dia kata tak habis makan, tuan-tuan. Ya, susah, tuan-tuan. Ya, kita tengok berapa orang sangat yang tak ambil allowance. Berapa orang sangat tak ambil itu, tak ambil ini. Berapa orang di Malaysia ada tapi boleh kira lah, tuan-tuan. Ya, bekas Menteri Besar Kelantan, ya, Datuk Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Itu contoh yang paling mudah lah. Ya, itu contoh yang paling mudah, tuan-tuan. Ya, masih duduk di rumah sendiri, tak duduk di rumah rasmi, tak duduk, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bukan senang nak cari macam tu. Ya, kalau zaman sekarang ni, tuan-tuan, habis sapu semua, tuan-tuan. Apa je ada kemudahan semua habis sapu. Walaupun tak buat banyak kerja sangat, tuan-tuan. Ya, apa kerja banyak sangat kerja tak banyak PKP, ya. Apa kerja buat sangat tak banyak, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu, ya, kadang-kadang ada benda yang kadang-kadang malu kita nak ambil, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak layak untuk dapat benda tu. Kita boleh ambil, ya, tetapi kita tahu itu bukan hak kita sepenuhnya. Jadi sebahagian tu kita infakkan. Ya, sebab kita tahu itu bukan hak kita. Ya, sebab itu tak layak kadang-kadang untuk kita menerima. Ada orang lain yang lebih layak, tuan-tuan. Ya, contoh ustaz kata, ya, di masjid contoh hari Jumaat.
Ya, hari Jumaat kadang-kadang ada nasi bungkus, ya, ada macam-macam orang bagi nasi ayam, ya, kadang-kadang ada apa? Ada kuih-kuih, ada macam-macam, ya. Mungkin, ya, kalau kita tengok banyak sangat mungkin sebab jumlah kehadiran tak sekarang dah ramailah, ya. Maknanya dah boleh apa? Dah boleh penuh masjid. Ya, dah boleh penuh ruang tu. Maknanya selagi ada ruang boleh, cuma masih ada penjarakan lah. Ya, penjarakan fizikal masih ada. Ya, tapi sebelum ni 350 orang, ya, kadang-kadang makanan yang sediakan tu banyak tuan-tuan. Orang nak bagi, orang bagi je. Ya, jadi kita boleh ambil, ya. Tapi macam tadilah, kalau dalam keadaan tak cukup benda tu, ya, dan ada orang jual di luar. Contoh, ya, berpeniaga di hari Jumaat tu, ya, ada yang jual nasi ayam, ya, tapi mungkin 50 bungkus dia bagi juga dalam. Dia bagi dah tuan-tuan. Sebab dia dah banyak untung dah. Ya, dan ada orang sponsor kadang-kadang. Orang beli 50 bungkus letak, ya. Kita orang ada duit. Bila kita lalu kita tengok, ya, walaupun dia kata, "Cik, ambil apa Tuan Haji ambil, silakan." Kita kata tak apa, terima kasih. Ya, sebab ada ramai lagi orang yang memerlukan. Takkan kita ambil juga tuan-tuan. Ya, melainkan, ya, kita tengok banyak sangat. Ya, dan apa ni, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya apa ni, portionnya pun sikit. Mungkin kuih, ya, ataupun apa sajalah yang kita rasa tak adalah terlalu besar, ya. Jadi maknanya nak ambil bukanlah salah, tapi kalau kita tengok ada orang ramai lagi yang memerlukan, bagi orang lain lah tuan-tuan, kita beli kat luar lah. Contoh macam tu, ya. Tapi kadang-kadang kita tak peduli sangat. Kita tak fikir di belakang kita tu siapa tuan-tuan. Ya, mungkin orang tu lebih memerlukan. Ya, Ustaz pernah tengok, ya tuan-tuan, ya, dia ambil. Ya, dia ambil satu, ya. Bila dia ambil satu, dia tengok apa ni, anak-anak dia pun ambil juga sebab satu kereta 4 orang, ya, anak-anak dia pun ambil. Ya, sehingga ada orang lain tak dapat. Apa dia buat tuan-tuan? Ya, dia ambil 2 saja, ya. Dia 4 orang dalam tu, dia ambil 2 saja. Yang dia punya dengan anak dia yang sulung punya, dia bagi pada orang lain pula tuan-tuan. Oh, itu susah orang nak buat macam tu. Ya, tapi benda tu berlaku, ya. Itu contoh mudah kalau Ustaz boleh bagi contoh. Okey, seterusnya apa lagi, ya? Hadis ini dapat diertikan bahawa semua yang terdapat di dunia ini jauh daripada Allah kecuali ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah. Apa saja ilmu, bukan mesti ilmu agama. Ya, of course ilmu agama lagi mudah lah tuan-tuan. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu sirah, ya. Tapi ilmu yang berkaitan dengan benda lain, ilmu pengurusan, ya, ilmu accounting, ya, ilmu pengurusan manusia atau apa saja tuan-tuan. Ya, yang boleh membawa kepada apa? Seseorang itu mendekatkan diri pada Allah, tak ada masalah. Kita boleh share dengan orang lain. Ya, dan dapat memberi petunjuk kepada seseorang untuk lebih mengenal Allah. Ya, pengecualian yang lain adalah zikir kepada Allah dan hal-hal lain yang dapat membuat seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah. Apa saja tuan-tuan. Ya, contoh Ustaz dah selalu sebut kan, ya, kita chartered accountant dah bersara dah. Ya, dan kita jadi apa? Kita jadi jamaah di satu tempat, di satu Korea. Ya, tapi bila kita tengok Korea tu duit masjid banyak, ya, tapi pengurusan masjid lintang bukang. Ya, kita ada kepakaran dalam bidang akaun. Ya, walaupun kita bukan AJK masjid, tapi mengapa tidak kita tawarkan khidmat kita bagi nasihat apalah sangat tuan-tuan. Ya, kita make sure akaun masjid tu up to date, ya, tip top, ya, supaya pengurusan tu jauh lebih baik. Duit ada kadang-kadang, tapi kita tengok tandas, ya, tak bersih, ya. Slipper untuk tandas pun kadang tak ada tuan-tuan. Bukan tak ada duit, tapi kadang orang tak terfikir. Ya, jadi macam tu, cuba tuan-tuan bayang, ya. Begitu juga dengan apa lagi kita kata, ya, benda-benda lain lah, ya, benda-benda basic di masjid yang kadang-kadang perlu diadakan. Ya, contoh kita kata gayung, ya, make sure setiap ada baldi, ada getah dia, ya. Ada hose, ya, water hose dan sebagainya. Benda-benda tu kadang-kadang orang tak nampak. Kita orang HR contoh, ya, kita orang yang biasa handle factory, ya, handle kita panggil syarikat, ya, dan kita tahu benda-benda tu perlu, ya. Kita boleh bagi cadangan, ya. Kalau susah sangat nak dapat peruntukan, keluar belanja sendiri tuan-tuan. Banyak mana sangat nak beli slipper, ya, 10 set, 10 pasang slipper pun kita boleh belikan, dan slipper yang berkualiti tuan-tuan, ya. Bukan yang orang boleh terpeleset, ya, orang boleh terjatuh, ya, licin dan sebagainya. So benda-benda yang basic yang kita boleh buat tuan-tuan. Ya, bukan susah sangat pun. Nombor 5, faktor pendorong yang lain adalah merasa bahawa dunia adalah hina dan godaan dunia dapat menimbulkan bahaya pada kehidupan manusia. Memang betul tuan-tuan. Ya, kalau kita amat-amati betul, ya. Sebab Ustaz bimbang tuan-tuan takut tuan-tuan nanti akan kata, "Ush, kalau macam ini pesimis sangat kita ni. Ya, dunia ni tak boleh ambil langsung." Bukan macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham.
Ya, bukan makna tolak dunia, tak boleh duduk rumah besar, tak boleh pakai kereta besar. Bukan yang tu. Ustaz dah sebut banyak kali dah. Ya, kita punya tanggapan terhadap dunia tu. Ya, kita punya perspektif kita terhadap dunia tu yang kena dibetulkan. Ya, apa yang kita ada tu adalah. Ya, kita boleh terus menggunakannya. Osman tidak buang dunia ketika dia menjadi khalifah. Ya, dia tetap berpakaian seperti mana biasa. Ya, dia tetap juga mewah seperti mana biasa. Ya, sebab dia tak ambil duit rakyat. Tu memang duit dia berniaga. Ya, cuma macam tadilah, ya. Dia tidak ambil kita panggil, ya, tidak ambil allowance yang dia berikan kepada dia. Tak perlu, tuan-tuan. Duit dia pun dah banyak dah. Ya, apa lagi perlu, ya. Tapi allowance dia boleh ambil tak? Boleh ambil, tapi dia infak sebagai contoh. Ya. Itu contoh yang mudah. Macam kita panggil Salman Al-Farisi tadi Ustaz sebut. Ya, dia governor di Iraq. Kesedaran seperti ini sesuai dengan kandungan firman Allah dalam surah Al-A'la, ya, ayat 16 hingga 17. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan tu'siruna, mereka mengutamakan. Ya, mereka di sini disebut mereka memilih kehidupan. Bukan memilih je, tuan-tuan, mengutamakan. Memilih dan mengutamakan. Mereka prioritize, ya, mereka bagi prioriti kepada kehidupan dunia. Memang prioritinya kehidupan akhirat, tuan-tuan. Ya, hidup di dunia tapi seolah-olah, ya, kita ni hanya transit saja di dunia. Memang betul. Dunia ni tempat transit je, tuan-tuan. Kita bukan hidup selama-lamanya di dunia. Ya. Tapi yang tu memang susah nak ajar. Ustaz pun mungkin boleh bercakap, pandai cakap lah, tuan-tuan, ya. Tapi mungkin bila buat belum sempurna lagi, belum banyak yang boleh kita buat. Tapi kita usahalah, ya, ke arah tu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhirah, sedangkan al-akhirah, akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, lebih baik ganjarannya, wa abqa, dan lebih kekal. Memang kehidupan akhirat kekal selama-lamanya. Kehidupan dunia sementara. Ya, kehidupan dunia ni temporary, tuan-tuan. Kehidupan yang kekal, yang eternal, ya, itu di mana, tuan-tuan? Itu adalah di akhirat. Ya, sebab itu Quran sebut khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Allah sebut, ya, dalam surah An-Nisa, ya, ayat 77. Qul mata'ud dunya qalil. Qul, katakanlah wahai Muhammad, mata, kehidupan, ya, kesenangan, ya, yang bersifat dunia qalilun, sikit aja dan sebentar. Ya, dahlah dapat sikit, tuan-tuan, dan dia temporary, bukannya lama, tuan-tuan. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, dan akhirat itu khairun, lebih baik, liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Ya, takwa bukan makna tinggal dunia tak pegang langsung, dah. Ya, harta kita miliki, tetapi kita tidak terlalu memberatkan, ya, dia punya pemikiran dia, tuan-tuan. Ya, bukan ambil berat sangat tentang dunia tu, bukan. Ya. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa farihu bil hayatid dunya. Mereka berseronok, mereka suka, surah Ar-Ra'd. Ya, surah yang ke-13 ni. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata. Dan kehidupan dunia itu kalau banding dengan kehidupan akhirat, ya, kalau kita banding dengan kehidupan akhirat, dia hanyalah mataun, kesenangan yang sangat sedikit, tuan-tuan. Dahlah sedikit, sekejap pula. Ya, tu cerita dia. Okey, tuan-tuan, ada apa? Silakan. Ada apa nak tanya ataupun ada tambahan, silakan. Ya, Kak Noraini ada apa, Kak Noraini? Haji Hassan ada apa? Silakan, ya. Kak Mai ada apa, Kak Mai? Silakan. Ada, Ustaz, tak ada. Tak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Yang lain-lain silakan, ya. Syirin ada apa, Syirin? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Boleh. Terima kasih. Ya. Ya. Apa ni, Kak Suhati tadi nampak macam nak tanya. Ya, silakan. Tak ada, Ustaz. Thank you. Ya. Orang lain, Kak Mariatun ada apa? Khusyuk mengikuti, Ustaz. Jangan khusyuk sangat, nanti khusyuk dan tertidur, ya. Ustaz. Ya. Saya nak tanya ni, bukan topik ni lah, tapi yang sekarang ni trend berguru bersanad, apa maksudnya, Ustaz? Yang Kak Noraini faham apa? Berguru bersanad bermakna dia belajar daripada
guru ni yang bertauliah lah. Entahlah, saya pun Yang bertauliah lah. Yang bersanad tu. Sanad tu tahu kan? Apa makna sanad tu? Sanad Itu tu yang- apa makna dia? bukan berguru Betul lah, memang berguru lah. Tapi sanad tu, biasa kita jumpa perkataan sanad dalam subjek apa biasanya sanad ni? Subjek apa? Tak tahu. Tu yang saya Tuan-tuan, tahu. sanad dalam subjek apa? Hadis. Dalam subjek hadis. Aha. Ya, sanad tu kita dapat dalam bab hadis. Ya, tapi Kak Noraini tak pernah dengar sanad hadis. Pernah dengar tak? Tak. Tak pernah dengar ya. Kak Mai cerita sikit sanad hadis, cerita sikit apa yang Kak Mai faham. Sikit je. Ustaz lah Kak Mai. cerita Ustaz. Tak adalah Ini- sebab ustaz nak ini tahu. yang Ustaz daripada memang boleh cerita. Perawi tu ke? Tabiin tu ke? Perawi tu betul. Ya, Ya, riwayat dari perawi dan akan Dalam- end up to dalam Rasulullah ya. lah. Jadi apa ni sanad tu ya, macam kita selalu sebutkan hadis, contoh hadis. Hadis kata ya, contoh dalam hadis Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Nabi kata sembahyanglah kamu macam kamu lihat aku sembahyang. Nabi kata tu hadis yang sahih. Sembahyanglah kamu sallu kama seperti mana raaitumuni kamu lihat aku usalli, aku sembahyang. Jadi itu perintah Nabi. Jadi perintah Nabi tu ya, contoh kita kata diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari lah. Ya, Imam Bukhari yang sebut. Tapi Imam Bukhari dia tak dengar daripada Nabi. Ya, Imam Bukhari dia dengar daripada guru dia. Guru Imam Al-Bukhari tu pula ya, dengar daripada guru dia pula. Guru tu daripada guru ya. Sampailah kepada sahabat Nabi yang dengar, mungkin Abu Hurairah ke, Saidina Umar ke, Ibnu Abbas ke ya, dan mereka lah sahabat Nabi lah yang dengar daripada Nabi. Jadi untuk sampai daripada Al-Bukhari sampai Nabi tu kadang-kadang ada 7 guru, ada 8 guru ya, ada 6 guru. Jadi setiap guru-guru tu itulah yang kita panggil rantaian sanad dia dipanggil narrator tadi ya. Ada sahabat kita tadi siapa tadi bagi tentang narrator dia ya. Narrator tu makna perawi dia. Kalau orang tanya Imam Bukhari dapat daripada mana? Dapat daripada guru dia. Guru dia dapat daripada mana? Daripada guru dia pula. Itulah yang dipanggil rantaian sanad tu. Rangkaian Ya, dia. jadi rantaian tu ya. Jadi kalau kita belajar pakai sanad tu macam tadilah orang tanya kita, Ustaz belajar daripada mana? Ustaz kata Ustaz belajar daripada profesor Ustaz lah di universiti. Ya, orang yang kita belajar tu orang yang boleh dipercayai ke? Alhamdulillah, dia orang Muslim yang baik, ya, yang beriman, ya, orang yang menjaga akhlak dia, kita kata, ya. Kemudian orang tanya pula, yang profesor yang Ustaz yang belajar tu, dia belajar pada mana? Oh, dia belajar pada profesor dia pula. Ya, di apa kita panggil di Mesir contoh, ataupun di Madinah, ataupun di Morocco, ya. Siapa orang tu? Orang tu pun orang baik, ya. Kita tanya pula orang tu, dia dapat dari mana pula? Sampailah kepada Nabi. Itulah yang orang kata belajar secara bersanad tu. Cuma dalam konteks moden, dia tak adalah macam tu, ya. Dia tak ada lagi macam tu. Maknanya dia tidaklah macam dulu. Ya, Imam Bukhari dapat daripada guru dia, guru daripada guru dia. Kadang-kadang kita sebahagian dapat melalui buku je. Ya, kita baca buku ni, contoh Akhlak Nabi ni kan, ya. Buku ni dikarang oleh Abdul Mun'im Al-Hashimi. Kita pun tak jumpa dia. Ya. Kemudian buku ni pula diterjemah dalam bahasa Melayu. Sedangkan ya Syekh Abdul Mun'im ni tulis dalam bahasa Arab. Ya, kita tak jumpa Syekh Abdul Mun'im, kita tak jumpa guru kepada guru dia, guru pada guru dia. Jadi maknanya dikatakan kita belajar tidak bersanad. Ya, sedangkan tidaklah begitu, ya. Sebab kalau nak bersanad, tuan-tuan kena pergi Mesir lah jumpa dengan Syekh Abdul Mun'im ni. Ya, kemudian jumpa pula dengan guru dia, lagi kalau dia masih hidup. Ya, dah tentu zaman moden ni sedikit berbeza. Sebab dulu kitab-kitab tidak dicetak. Ya, dulu tak ada cetak. Masa zaman Imam Al-Bukhari tulis kitab-kitab hadis, ya, kitab Sahih Bukhari, tak ada cetak, semua tulis tangan. Sebab itu untuk memastikan kesahihan dia jumpa dengan guru dia. Zaman sekarang ni tuan-tuan, kebanyakan buku-buku dan kitab tu sudah dicetak. Ya, jadi sebab itu sebahagian para academician, ya, para ulama kata tak perlulah sampai peringkat mesti nak kena ada sanad. Ya, sebab kalau ada sanad kena ambil masa belajar lama tuan-tuan. Tak boleh belajar kuliah online macam ni saja tak cukup. Ya, kalau macam tu ramailah orang tak belajar.
Ya, tapi kalau kita ada kesempatan jumpa dengan guru yang mengarang kitab tersebut. Ya, contoh macam ustaz belajar apa kita panggil ya, belajar kitab fiqh manhaji contoh ya. Pengarang kitab fiqh manhaji itu Dr. Mustafa Al-Bura, orang Syria. Ya, maknanya ustaz jumpa sendiri dengan guru tu. Ustaz jumpa sendiri dengan dia ya, ustaz belajar walaupun tak penuh satu kitab tu habis dengan dia, tapi maknanya beberapa chapter daripada kitab tu kita belajar daripada dia dan kita jumpa dia ya. Dia pun kenal kita kenal dia dan kita minta izin ya, kita kata Syekh ya, Profesor, bila aku balik ke negara aku nak ajar kitab ni kepada masyarakat ya. Dia kata aku izinkan ya. Dan mudah-mudahan ya ilmu yang aku tulis dalam kitab ni aku sampaikan kepada engkau berkat ya, dan begitu juga nanti ketika engkau sampaikan kepada anak-anak murid engkau ya. Ustaz sampaikan kepada tuan-tuan. Tapi macam tadilah ya, tuan-tuan tak jumpa dengan Dr. Mustafa Al-Bura tu, tak jumpa, yang jumpa ustaz. Ya, jadi boleh tak tuan-tuan dikira ada sanad juga? Kalau secara umumnya bolehlah tuan-tuan. Ya, walaupun dia masih hidup. Kalau dulu zaman Imam Al-Bukhari ya, walaupun dia ambil hadis tu daripada Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dia tanya, Imam Ahmad kau ambil daripada siapa? Dia kata aku ambil daripada guru aku. Ya, Syekh Ishaq bin Ibrahim, Imam Ishaq bin Ibrahim. Imam Ishaq bin Ibrahim tu masih hidup zaman ataupun dipanggil Ishaq Rahawih, masih hidup zaman tu. Imam Bukhari bukan sekadar jumpa dengan Imam Ahmad, dia pergi cari guru tu pula. Dia pergi jumpa. Contoh macam tuan-tuan sekarang ya, Kak Nuraini, kalau tuan-tuan tahu bahawasanya Dr. Mustafa Al-Bura tu masih hidup, ya, apa tuan-tuan buat? Tuan-tuan ambil tiket, beli tiket, pergi Syria, jumpa dengan Syekh tu. Jadi bukan semua orang mampu buat macam tu. Ya, jadi macam tadilah, adakah dikira tuan-tuan dan puan-puan tidak pakai sanad? Tak bolehlah kata macam tu. Sebab bukan semua orang yang mampu ya pergi jumpa personally dengan Syekh tu. Ya, kita belajar macam kita panggil ustaz belajar daripada seorang guru di Mesir, ya, belajar ilmu tafsir Imam Tabari, ya, guru yang Imam Tabari tadi tu, yang guru tadi jumpa daripada Syekh dia sampai pada Imam Tabari. Ya, mereka yang jumpa, ya. Ustaz hanya jumpa dengan Syekh tu seorang saja. Ya, dengan guru dia ustaz tak boleh jumpa lah sebab dah meninggal. Ya, macam sekarang tuan-tuan, guru-guru tu sebahagian masih hidup. Ya, tuan-tuan sanggup tak pergi belajar daripada dia, ya? Habiskan beberapa bulan duduk sana, tinggalkan keluarga kat Malaysia, ya. Kemudian kita panggil, ya, sanggup meredah kita panggil, ya, kampung, ya. Jalan yang jaraknya beribu kilometer, sanggup tak? Bukan semua kan? Ya, tapi belajar kena belajar. Jadi kalau dah dibukukan memadailah. Kerana penulis kitab ni kita tahu dia ambil daripada hadis-hadis yang sahih. Dia ambil secara umumnya ya, daripada guru-guru dia yang semuanya diterima ya sebagai orang yang boleh dipercayai, memadailah. Ya, sebab kalau semua orang nak belajar melalui sanad ni ya, bukan semua orang sempat. Itu kalau Ustaz boleh komen panjanglah sikit ya. Tapi untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan faham. Boleh tak Kak Nuraini? Ya, okay, Nuraini Nordin. Faham. Ya, sama. Okey ya. So sekali lagi bila kita sebut sanad tu adalah rangkaian ya perawi ataupun periwayat hadis tadi. Ya, Imam Bukhari dengar daripada Imam Ahmad dengar daripada Imam Ishaq bin Rahawih, ya, Imam Ishaq daripada guru dia sampai kepada Ibnu Abbas contoh. Ibnu Abbas lah dengar daripada Nabi. Ya, kerana Imam Bukhari tak hidup zaman Nabi. Ya, guru dia Imam Ahmad tak hidup zaman Nabi. Imam Syafi'i tak hidup zaman Nabi. Jadi dia punya rantaian tu, itulah yang dipanggil sebagai sanad. Dan bukan kita panggil ya, zaman ni walaupun boleh lagi cari macam tu tapi bukan mudah. Ya, bukan mudah. Tapi kalau ada guru-guru yang mengatakan dia dengar direct daripada tok-tok guru tadi ya, dia belajar daripada Dr. Yusuf Qaradawi contoh. Ya, kita tak belajarlah direct tapi dengar kuliah Dr. Yusuf Qaradawi tu 2-3 kali lah juga ya, dia datang Malaysia contoh. Sebab kita pergi Mesir, dia tak ada di Mesir. Dia tak boleh bercakap di Mesir, kerajaan Mesir tak bagi. Dia duduk di Qatar. Ya, kita pun tak adalah jumpa dia di Qatar. Pergi Qatar banyak kali tapi tidaklah jumpa dia personally. Tapi kalau dia datang Malaysia jumpa, bersalam ke, berpeluk dengan dia tu adalah. Ya, beberapa kali ya. Dan yang lain kalau macam ustaz ya, kita dengar melalui YouTube sajalah ataupun kuliah online macam tu sajalah dalam TV ya. Kalau dalam channel Arab tu dia ada sesi dengan Dr. Yusuf Qaradawi. Ya, tapi maknanya secara maya saja ya, bukan direct. Jadi macam mana nak kata, boleh tak ustaz kata ustaz dapat sanad daripada dia? Susah juga sebab jumpa 2-3 kali je.
Ya, jadi kalau kita beratkan sistem pengajian mesti pakai sanad, payah tuan-tuan dan puan. Ramai banyak bertuan-tuan tak boleh amal lah ilmu yang tuan-tuan nak belajar. Sebab tak jumpa dengan guru. Ya, itu cerita ni. Boleh ya? Okey, selesai. Ada apa soalan? Silakan tuan-tuan. Ada apa lagi? Silakan. Nak tanya sikit Ustaz. Yang ini Ustaz explain ni on the hadis lah kan Ustaz. Tapi ada juga orang yang belajar Quran bersanad tu kan. So maknanya dia belajar Quran tu guru dia tu sampai ke Rasulullah macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ustaz sebut tadi, Ustaz sebut guru, Ustaz sebut fiqh tadi kalau ingat. Ustaz sebut, bukan Ustaz sebut hadis saja. Mula-mula hadis. Kalau tuan-tuan masih ingat Ustaz sebut ya. Ustaz sebut profesor, doktor, siapa tadi ya? Apa ni? Siapa tadi Ustaz sebut tadi ya? Apa nama yang Syrian tadi tu. Yusuf Qaradawi. Ya? Yusuf Qaradawi ya? Tak, Yusuf Qaradawi masih. Tuan-tuan dah berkecamuk ni. Tuan-tuan tak catat ya? Dua Ustaz sebut tadi. Satu kitab fiqh ya, ulama Syria, satu lagi Dr. Yusuf Qaradawi. Ya, jadi pengarang kitab fiqh tu ya, fiqh manhaji. Ya, jadi kitab apa kita panggil? Fiqh manhaji tu dikarang oleh ulama Syria tadi ya. Jadi kita jumpa dengan dia daripada guru-guru dia ya, dan macam itulah sampai habis lah ya. Jadi kalau Dr. Yusuf Qaradawi macam tu juga jumpa dengan dia ya. Dia tidak terkenal sebagai seorang ulama hadis walaupun dia muhaddis juga. Dia lebih terkenal dengan kitab fiqh dia. Sebab ulama ni bukan semua sama tuan-tuan ya. Kalau Dr. Yusuf Qaradawi lebih pada fiqh ya. Kalau apa kita panggil ya, kalau sebahagian syekh mungkin Quran ya, mungkin hadis dan sebagainya macam tu. Jadi sanad ni semua subjek tuan-tuan. Dan kita tak mampu nak buat semua benda macam tu. Tak mampu tuan-tuan. Ya, tuan-tuan sanggup tinggalkan Malaysia, pergi ke tempat tu, duduk 3 bulan, 4 bulan, berguru dengan dia. Tuan-tuan tak sanggup. Ya, ustaz pun sebahagian masa zaman muda-muda dulu, ya lebih muda kita sanggup lah. Tapi macam sekarang dah tak mampu dah tuan-tuan. Tak mampu nak pergi, nak duduk, ya, musim sejuk kita kata, ya, berguru dengan dia. Duduk 2 bulan, 3 bulan, tak mampu dah tuan-tuan. Pergi sekejap, seminggu, 2 minggu boleh. Nak duduk 2 bulan dengan mereka tak mampu tuan-tuan. Ya, nak duduk dengan dia tu bukan makna tuan-tuan duduk tuan-tuan duduk Hilton tau. Tuan-tuan duduk di Hilton lepas tu pergi bekerja ke rumah dia, bukan macam tu. Tuan-tuan kena duduk dekat area dekat dengan rumah dia tu. Menyewa ya, sewa rumah, sewa apa kita panggil apartment supaya senang nak pergi rumah dia, nak ziarah dia, nak dengar apa dia cakap. Bukan dalam kelas saja tuan-tuan. Ya, kita bercampur dengan dia di rumah ya, minum kopi dengan dia, ya, ziarah dia, tolong apa yang patut. Bukan semua orang mampu buat macam tu tuan-tuan. Mungkin masa muda dulu boleh. Ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan. Okey, ada lain silakan tuan-tuan sebelum kita tamat. Ada apa? Sebab nak baca hadis tu panjang. Ya, nak baca hadis tu panjang. Ni hadis cerita tentang satu hari Nabi bertemu dengan bangkai kambing yang sudah terputus telinganya. Itu Ustaz bagi gambaran saja. Tuan-tuan boleh bacalah. Okey, ya, setakat ni apa ada soalan tuan-tuan tentang zuhud? Silakan. Ada apa? Ada apa tuan-tuan? Ya. Ada apa? Ya. Haji Nazri ada apa Haji? Tak ada Ustaz. Terima kasih. Ada. Jelas, sudah jelas. Ada. Ya. Okey, siapa lagi? Silakan. Tuan-tuan, kalau tak ada apa kita buat kesimpulan saja. Hari ini kita cerita tentang beberapa motivasi ya untuk berlaku zuhud. Nak jadi zuhud tu macam mana? Ya, secara umum kita sudah baca 5 poin besar ya. Dan apa kita panggil 5 poin tu telah didetailkan ya. Kalau kita boleh pergi sekali lalu saja. Yang pertama, seorang Muslim itu dia mesti akhirat minded. Ya, dia mesti akhirat minded. Ya, jadi Ustaz dah ingat dah nama guru tadi ya, Mustafa Al-Bura ya, Profesor Dr. Mustafa Al-Bura. Tuan-tuan tulis. Profesor Dr. Mustafa Al-Bura. Sebab Ustaz tak ada teks sebab Ustaz. Ya, ni pakai ingatan semata-mata ya. Maksudnya guru-guru tadilah ya, kitab dan sebagainya. Ustaz tak ada persediaan pun nak cakap tentang dia ya. Tapi sebab bila Kak Nur Aini Nordin tanya, Ustaz kena ceritalah ya. Profesor Dr. Mustafa Al-Bura. Beliau adalah pengarang banyak kitab ya, sama ada kitab hadis ataupun kitab fiqh. Dia lebih terkenal dengan kitab fiqh. Ya.
Dan antara kitab fiqahnya yang popular namanya kitab Fiqh Manhaji, Fiqh Manhaji. Ya, yang Ustaz selalu sebut telah diterjemahkan oleh apa? Ya, oleh anak murid dia. Salah seorang anak murid dia adalah bekas menteri agama, bekas mufti wilayah, bekas menteri agama Dr. Zulkifli Al-Bakri. Itu memang anak murid dia lah, ya. Masa Dr. Zul buat masters di Syria, dia berguru dengan Dr. Mustafa Al-Burra. Jadi kalau kita di Malaysia belajar pula daripada Dr. Zul, sebab Dr. Zul tu anak murid pada Dr. Mustafa Al-Burra, okeylah, ya, kira bersanad lah tu. Ya, sebab Dr. Mustafa Al-Burra jangan risaulah, dia ada sanad dia. Ya, Dr. Zulkifli Al-Bakri pula belajar daripada Dr. Mustafa Al-Burra, ya. Dia duduk, ya, lebih pada 2 tahun di Syria. Ya, kemudian kita pula belajar daripada Dr. Zul. Okeylah tu. Ya, ataupun ada orang lain belajar daripada Dr. Zul. Kemudian tuan-tuan belajar pula pada orang tu pun sudah memadai. Ya, mudah-mudahan dikira bersanad lah tu tuan-tuan. Ya, dengan syarat guru-guru tadi orang yang apa kita panggil, orang yang baik akhlak dia, ya. Orang yang ikhlas mengajar tuan-tuan. Ya, sebab kesan guru kepada murid tu ada tuan-tuan. Ya, guru tu mungkin knowledgeable, ya, tapi kita tengok dia tak beramal. Contoh kita tengok dia guru hadis, ya, guru sirah, ya, tapi kita tengok dia minum tangan kiri. Itu pun dah ada masalah dah. Ya, kadang dia makan pun kita tengok dia kata lah lupa pula baca bismillah. Dia pun tak beramal. Ya, kita tengok dia kita panggil, ya, dia duk sebut, ya, tentang sunnah Nabi, tapi kita tengok malam Jumaat tak baca pun surah Kahfi. Ya, kadang-kadang baca, kadang-kadang tak baca, tak jadi amalan dia. Ya, kalau tak sempat baca malam, baca siang pun tak baca juga. Kita tengok zikir lepas solat pun, ya, tak ada baca macam Nabi pun. Ya, tak ada baca ayatul kursi, tak baca tasbih tahmid takbir, nak keluar rumah tak ada bismillahirrahmanirrahim, naik kenderaan tak takbir 3 kali. Ya, subhanallazi sakhkhara lana hadza, kita tengok tak ada amalan, dia tak buat. Ya, tapi kalau kita tanya dia boleh jawab, tapi dia tak amal. Ya, jadi kalau ustaz ada pilihan, ustaz akan cari guru lain lah. Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab kesan guru kepada ilmu murid tu. Kerana walaupun kita belajar, tapi kalau guru yang kita belajar tu, ya, dia tak beramal dengan apa yang dia ajar, anak murid pun, ya, ada kesan tuan-tuan. Anak murid pun berat nak amal tuan-tuan. Ya, ilmu mungkin banyak kitab habis. Ya, tapi tengok tak amal. Ya, sayanglah tuan-tuan. Ya, orang duk sebut sembahyang duha, tapi kita tengok guru dia pun tak solat duha. Ya, kita sebut tentang tentang solat witir, guru dia pun tak solat witir, macam mana? Jadi itu antara kita panggil, ya, antara perkara yang kita kena consider lah. Ya, kita kena pertimbangkan ketika kita nak belajar. Sebab tu kita nak belajar pada seseorang, kita tanya-tanya dulu. Kita kata ni ada satu kelas baru ni. Ya, satu kelas baru online ke, tak ada masalah lah. Ya, zaman kita memang zaman online. Ada guru ni, ya. Kita pun buat background check, kita tanya, guru ni siapa sebenarnya? Oh, dia pensyarah dekat universiti. Oh, dia guru satu sekolah, ya. Dia penceramah bertauliah dan sebagainya. Ya, kita tanya dia, macam mana dia mengajar? Oh, mengajar bagus. Ya, macam mana dia punya kehidupan? Kita tengok alhamdulillah. Ya, dia cakap solat duha, dia buat solat duha. Dia cakap tentang puasa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan hari putih, dia pun buat. Ya, dia cakap pasal kita kena ikut sunnah Nabi, dia pun buat. Tu antara ciri-ciri lah. Ya. Masalah ada orang fitnah dia macam ni, macam tu dan sebagainya. Oh, itu biasa tuan-tuan. Zaman ni memang zaman fitnah. Ya, sebab orang cari kesilapan. Ya, memang manusia dia tidak selalu kita dengar kan orang Melayu kata, ya, gading mana yang tidak retak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Ya, itu gambaran nak bagi tahu manusia tak perfect. Ya, yang perfect, yang sempurna itu Nabi SAW. Of course Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kalau di kalangan hamba, Nabi Muhammad lah. Sebab tu Nabi dipanggil insan kamil, manusia yang sempurna, perfect man. Ya, Mr. Perfect itu Rasulullah. Ya, orang lain tak boleh tuan-tuan. Abu Bakar pun ada kelemahan. Ya, Umar pun ada kelemahan. Ya, jadi dalam bab tadi, ya, kita buat background check, kita tengok guru ni macam mana. Kalau ada peluang pergi rumah guru tu, kita pergi rumah dia. Ya, dia duk cakap baca buku, kita pergi rumah dia, buku pun kita tengok ada, dia baca surat khabar, dia baca majalah aja, buku pun tak ada, rujukan pun tak ada, tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab tu orang dulu dia lain, berkat ilmu dia, sebab dia khidmat untuk guru tuan-tuan. Ya, dia khidmat untuk guru, jumpa guru. Ya, kalau macam di kampung ustaz ni, ya, ada seorang guru dulu di kampung, ya, ustaz gitu, almarhum lah. Ya, jadi dia kita panggil dia mata rosak.
Ya, malam nak mengajar dia tak boleh drive tuan-tuan. Kereta ada tapi tak boleh drive. Kalau siang boleh. Malam tak boleh, ya. Jadi ada apa kita panggil, ada sahabat-sahabat kita yang tolong drive tuan-tuan. Ya, kalau dia nak mengajar di apa kita panggil Kuala Selangor ke, ya, nak mengajar di di Kepong ke, ya, di Damansara ke. Jadi orang ni, ya, akan drive, akan khidmat untuk dia. Tak ada bayar apa-apa tuan-tuan. Ya, dia dibayar dengan ilmu pengetahuan aja. Jadi dia drive lah, ya. Maknanya petang tu pukul 6 petang dia dah pergi rumah tok guru tadi. Dia bawa kereta tok guru tadi, ya, bawa guru tu sekali pergi mengajar. Habis mengajar dia jemput balik tok guru, hantar balik ke rumah sampai macam tu, ya. Dan bertahun-tahun dia buat benda-benda macam ni. Ya, dan kita tengok walaupun yang driver tadi, driver tadi bukan orang biasa tuan-tuan. Kadang-kadang pegawai, ya, pegawai bank pun ada. Ya, kita kata pegawai bekas pegawai tentera pun ada tuan-tuan. Ya, tapi dia sanggup buat kerja-kerja macam ni. Dan dia membantu walaupun dia tak boleh nak mengajar, tapi dia boleh bawa guru yang boleh tolong mengajar. Oh, itu pun satu apa kita panggil satu khidmat besar tuan-tuan. Ya, dan kita tengok walaupun yang driver tadi ilmu dia tak adalah banyak sangat, tapi Allah bagi anak-anak dia pula cerah tuan-tuan. Cerah masa depan, ya. Macam itulah Allah buat tuan-tuan. Ya, Allah buat macam itulah. Dan kita boleh buat apa tuan-tuan dalam kehidupan? Itulah kita sumbang dalam kehidupan. Ya. Okey, ya, itu yang pertama, ya. Memikirkan kehidupan akhirat, detail tuan-tuan boleh tengok kita dah bagi. Yang kedua, antara hal yang boleh membina sifat zuhud, ya, memupuk kesedaran bahawa nikmat dunia ini boleh memalingkan kita memang. Ya, jangan terlalu apa kita panggil too carried away dengan worldly matters tuan-tuan. Memang kita tak boleh lari, ya, daripada benda-benda dunia. Memanglah sebab kita duduk dalam dunia, mesti kita terkesan dengan dunia. Ya, tapi cuba untuk menguasai dia tuan-tuan. Bukan dunia menguasai kita, tapi kita menguasai dunia. Ya. Kemudian apa kita panggil, ya, yang ayat tadi, ya. Manusia semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ditanya pada hari akhirat nanti tentang nikmat yang Allah bagi. Ya, dan tuan-tuan kita kena jawab soalan-soalan macam tu. Jadi sebelum kita tak boleh jawab, ya, baik di dunia kita handle dengan baik, kita manage dengan baik tuan-tuan. Nombor 3, faktor yang lain adalah memupuk kesedaran bahawa mencari dunia sangatlah meletihkan memang. Ya, nak kejar jawatan, nak kejar bisnes, nak kejar, memang meletihkan. Sehingga kita tertinggal dunia tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, ya, benda tu dah berlalu. Ya, kebanyakan tuan-tuan orang pencen. Ya, ataupun sudah tidak bekerja lah. Ya, sama ada suami bekerja, kita dah tak perlulah, ya, sebab dah cukup, lebih daripada cukup dah tuan-tuan. Ataupun kita dah pencen, ya, kita dah ada simpanan, kita dah ada cukup lah. Apa yang kita ada, pelaburan sana sini. Ya, ada bisnes lagi, ya, yang kita hanya ambil, kita sebagai sleeping partner je tuan-tuan. Ya, dah jadi apa kita panggil passive income je, ya. So tak ada masalah tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah kita kena ingat, ya. Oleh kerana dulu mungkin kita terlalai, sekarang kita cover lah. Tuan-tuan kena tambah amal. Ya, kena banyakkan benda yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, dulu yang kita tak sempat buat, ya, masa pencen ni kita kena buat tuan-tuan. Kena berubah, ya. Sebab kalau tidak hari ini bila lagi tuan-tuan. Nombor 4, menyedari bahawa dunia, ya, adalah mal'un. Mal'un makna terlaknat, lawan bagi rahmat. Ya, maksudnya kalau kita fokus kepada dunia, bimbang takut, ya, kita juga terlaknat. Ya, bukan makna tinggal dunia tu tak ambil harta, bukan. Ya, tapi kita punya perspektif kita, persepsi kita tentang, ya, perception kita tentang dunia tu macam mana. Ya, kena berubah tuan-tuan, ya. Jadi pekerjaan yang diberi fokus di sini melainkan zikir kepada Allah. Ya, tapi takkanlah saya nak zikir kepada Allah, ya, subhanallah, tasbih, tahmid, takbir je tuan-tuan. Ya, ada baca Quran, ya, ada baca kitab-kitab, ya, ada mengajar, ada belajar. Walaupun kita mengajar tu benda-benda basic. Ada orang mengajar tajwid, ya. Dia pegawai besar dulu, CEO company, managing director. Ya, tapi bila dah pencen, ya, mana dah dapat duit pencen lah. Dan dia venture bidang lain, ya. Dia belajar tentang tajwid dan jadi guru tajwid. Ya, jadi guru tajwid dan dia apa kita panggil, ya. Dan tak kisah sangat. Ya, sebab apa tuan-tuan, ya? Sebab bagi dia itu perkara yang dia nak buat, ya, untuk saham akhirat dia. Ya, tapi jangan tajwid saja tuan-tuan. Ya, sebab kena ingat, ya, tajwid hanya teknik untuk membaca Quran. Ya, tetapi tadabbur, baca bahasa Al-Quran, ya, belajar tafsir dan sebagainya, itu macam mana nak memahami Quran pula. Jadi jangan tertipu dengan hanya mampu membaca Quran, tetapi kena dipanjangkan, ya, kepada
di-upgrade kepada memahami Al-Quran pula. Itu jangan tertipu tuan-tuan, ya. Kemudian yang terakhir, faktor pendorong yang lain adalah merasa bahawa dunia adalah hina dan godaan dunia dapat meninggalkan baik. Ini macam nombor 3 tadi tuan-tuan, ya. Jadi ada peringatan daripada Allah melalui beberapa ayat, ya, antaranya Allah nak bagi tahu ya, orang-orang kafir mengapa mereka dilaknat oleh Allah. Yang pertama kerana mereka mengutamakan dunia, keterlaluan sangat. Ya, dunia tuan-tuan, ya. Boleh ambil dunia tapi kita tahu tujuan dia untuk akhirat. Ya, kita belajar sungguh-sungguh, ya, nak dapat sesuatu ilmu, nak dapat pangkat, sebab kita tahu dengan pangkat dan ilmu itu kita boleh memudahkan urusan kita, ya, ke akhirat, ke syurga, ya. Hadis yang lain mungkin Ustaz boleh share, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Sesiapa yang berada pada satu jalan, ya, kemudian digunakan jalan itu untuk mencari ilmu. Ya, maksudnya kalau tuan-tuan, ya, ada orang, ya, contohlah dia kerja kat universiti atau sekolah. Dia bukan cikgu agama, ya, dia bukan pensyarah bidang agama, bidang lain. Ya, tetapi oleh kerana dia duduk di UIA, duduk UM, duduk di sekolah agama, ya, di situ dia gunakan peluang untuk berkawan dengan ustaz-ustazah, berkawan dengan pelajar-pelajar bidang agama, dan akhirnya alhamdulillah, ya, dia dapat ilmu pengetahuan juga. Ya, itu orang yang disebut sebagai orang yang berada pada satu jalan, pada satu company, pada satu syarikat, pada satu institusi, dan dia gunakan peluang itu untuk belajar. Ya, maka akhirnya apa kata Nabi? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan, ya, jalan kepadanya untuk menuju syurga, tuan-tuan. Jadi maknanya kita tahu, ya, ilmu ni memang salah satu jalan Allah buka untuk mendapat syurga. Ya, jadi lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita berkawan dengan orang baik-baik, ya, lagi banyak kita baca Quran, tengok makna, mudah-mudahan lagi mudah untuk kita masuk syurga. Itu yang boleh Ustaz buat kesimpulan pada hari ini. Ya, terima kasih kepada tuan-tuan. Ada apa-apa terakhir? Kalau tak ada apa, kita bagi balik pada Haji Mat Syah. Ada apa-apa Haji Mat Syah sebelum tamat? Tak ada apa-apa Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi minggu depan Tadabbur Al-Quran. Tadabbur, ya. Okey. Surah Al-Mudaththir kita akan cuba selesaikan pada minggu depan insya-Allah. Jadi sekadar itu, terima kasih pada semua Haji Nazri, pada Haji Mat Syah, tuan-tuan puan-puan, datuk-datuk, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Thank you very much. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Selamat malam semua. Terima kasih Nazri, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Abang Syah. Datuk Osman tak ada. Dia kuih tu kursi, mengucap selawat Astaghfirullahalazim.